School Leadership Community Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang berusaha Tuan Haji Salahuddin bin Hassan Jabai, pengerusi SI Partners Malaysia, SI Partners PPD Bagan Datuk Perak. Yang berusaha Encik Azman bin Safi'i, pengerusi J Prisma, SI Partners PPD Kulai. Yang berusaha Encik Zainuddin bin Jamai, Jemaah Nazir Negeri Melaka. Yang berusaha Puan Nurhuda binti Hamid, Guru Besar SK Bukit Mutiara Johor Bahru. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan ke program kolaboratif SI Partners Malaysia bersama Jemaah Nazir Melaka yang dihoskan oleh SI Partners Negeri Johor yang diketuai oleh Encik Azman bin Safi'i. Untuk pengetahuan semua hadirin, kita bersiaran secara langsung dari studio MCS TV PSS SK Bukit Mutiara Johor Bahru yang merupakan naib johan pertandingan studio PSS terbaik peringkat negeri Johor 2022. Untuk memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Ustaz Ma'alim bin Mamat, SR Partners PPD Johor Bahru untuk membacakan doa. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Karim wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. Auzubillah. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billah rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma akrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa syur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah pada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami, iaitu program kolaboratif SIP Malaysia bersama Jemaah Nazir Negeri Melaka, sebagai suatu platform untuk kami mengembangkan ilmu potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru dengan itu sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Hamid. Kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri kami, keluarga, masyarakat dan negara kami. Allahumma jal jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa ma yatma'una syaqiyan wa la mahruna wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Ustaz Ma'alim bin Mamat. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput Tuan Haji Salahuddin bin Hassan Jabai, pengerusi SI Partners Malaysia, SIP PPD Bagan Datuk Perak untuk memberikan ucapan. Silakan Tuan. Terima kasih Puan Pengacara Majlis. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah ya kepada semua sahabat-sahabat SI Partner Plus, saya mengucapkan ribuan terima kasih ya yang tak terhingga kerana semua sahabat dapat meluangkan masa untuk sama-sama kita dalam program kolaboratif Prisma Kebangsaan bersama Jemaah Nazir Melaka. Alhamdulillah ya, terima kasih, dan ini adalah mungkin program kita yang terakhir bagi tahun 2022. Tak lupa juga saya nak mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Tuan Haji Azman bin Safi'i, Timbalan Pengurusi Prisma Kebangsaan, atas usaha dan inisiatif ya bersama-sama dengan PPD Kulai dan juga JPN Johor untuk menjayakan program ini. Alhamdulillah, terima kasih yang tak terhingga juga ya kepada petugas-petugas yang berada di belakang pentas, di belakang tabir, iaitu petugas-petugas yang kita lihat tadi ya, mungkin daripada JPN Johor, ya, pegawai-pegawai yang bersama berkongsi pengetahuan kemahiran dalam mengadakan sesi webinar ini. Seterusnya saya juga tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada tetamu kita, Tuan Haji Zainuddin bin Jamian, ya, pegawai Nazir Sekolah dari Jemaah Nazir Melaka yang sudi menjadi tetamu kita untuk berkongsi tentang SKPM kualiti sekolah. Ya, walaupun kita mungkin telah mengetahui sedikit, tetapi kita dapat penerangan ya yang terus daripada Jemaah Nazir. Alhamdulillah ya, jadi bolehlah kita mengambil perhatian atas apa yang akan disampaikan oleh sahabat kita ini ya, Tuan Haji Zainuddin bin Jamian. Seterusnya, sebelum saya menyerahkan kepada pengacara majlis untuk meneruskan acara ini, cuma saya ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat SI Partner Plus seluruh negara, iaitu insya-Allah pada 31 hari bulan 12 ini dan 1 hari bulan Januari 2023 ya, Setiausaha Kebangsaan Puan Nur Hayati akan mengedarkan Google Form untuk kita mengisi data terkini seluruh negara ya bagi tahun 2023. Jadi insya-Allah Setiausaha Kebangsaan Prisma akan mengedarkan Google Formnya ya pada 31 dan 1 hari bulan Januari, dan kita minta dapat diedarkan kepada semua sahabat-sahabat SI Partner Plus seluruh negara dan mengisinya dalam tempoh seminggu lah ya. Okey, seterusnya yang kedua yang perlu diingatkan juga, salah satu amanah kita ialah untuk berkongsi dengan sekolah untuk sesi persekolahan tahun 2023-2024 ini untuk mengguna pakai MySG ya, itu Malaysian School Governance di dalam buku pengurusan sekolah. InsyaAllah selepas program kita pagi ini, saya akan belaskan contoh buku yang telah dibuat oleh Puan Maznah, salah seorang fasilitator MySG, untuk dicontohi ya, bukan yang terbaik tetapi untuk dicontohi. Dan kalau sekolah ada inisiatif untuk membangunkan buku pengurusan sekolah yang lebih baik, kita akan terima, tapi ini sebagai contoh ya dari Puan Maznah yang telah membuatnya untuk buku pengurusan sekolah dia pada tahun 2022 ya. Jadi itu perkara yang kedua lah. Dan perkara yang ketiga, insya-Allah kita akan usahakan ya tentang pendaftaran Prisma Kebangsaan ini sebagai sebuah NGO yang berdaftar. Jadi itu saja dari saya sebagai ucapan pembukaan bagi program kita pada hari ini. Saya doakan semoga semua sahabat ya dapat mengikuti program ini dan semua sahabat berada dalam keadaan sihat walafiat sepanjang tahun 2022 dan seterusnya menempuhi tahun 2023 dengan yang lebih baik daripada tahun 2022. Jadi itu saja ucapan pembukaan dari saya. Sekian, terima kasih. Sama-sama selamat mengikuti program kolaboratif Prisma Kebangsaan bersama Jemaah Nazir Melaka ya. Okay, sekian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Salahuddin atas ucapan dan juga info-info yang telah diberikan tadi. Terima kasih banyak Tuan. Baik, saya Cikgu Ain Izzahar, SI Partners PPD Pasir Gudang Johor, akan menjadi moderator pada pagi ini bersama-sama dengan Jawatan Kuasa Pengelola SI Partners Negeri Johor.
Baik, untuk itu bersama-sama dengan kita pada pagi ini kita jemput khas daripada negeri Melaka, seorang insan yang hebat dalam dunia pendidikan pada masa kini. Dan sebelum kita mulakan slot kita pada pagi ini, saya akan membacakan sedikit biodata berkenaan dengan penceramah yang kita undang khas pada pagi ini. Menjawat jawatan sebagai jemaah nazir sekolah negeri Melaka dan berasal daripada negeri Melaka, mempunyai kelayakan akademik sarjana pendidikan TESOL di mana bidang kepakaran TESOL Reading selama 7 tahun, berpengalaman dalam perkhidmatan pendidikan selama lebih kurang 29 tahun di sekolah dan sebagai pensyarah di IPGM Melayu Melaka, dan pernah membuat dan selalu terlibat dengan dunia penyelidikan, penerbitan dan inovasi. Dan inovasi yang beliau telah buat ialah The Effectiveness of Teaching Reading Using Cooperative Learning Journal. Dan untuk itu majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Zainuddin bin Jami'an, SI Jemaah Nazir Sekolah Negeri Melaka. Silakan Tuan. Terima kasih saudari moderator Puan Ain Izhal, SIP Partners Pasir Gudang. Yang saya hormati Tuan Haji Salihuddin bin Hassan, Pengerusi SIP Malaysia, Encik Azman bin Safi, Pengerusi J Prisma PPD Kulai, Puan Nur Huda binti Hamid selaku Guru Besar SK Bukit Mutiara Johor yang sudi meminjamkan studio beliau untuk kita melaksanakan sesi penataran ataupun penerangan atau pembingkilan berkaitan dengan SKPM Kualiti at Sekolah untuk SIP seluruh negara pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya, maka dapatlah kita pada pagi ini bersama-sama berkumpul untuk satu majlis ilmu yang saya rasa baik. Kita berkongsi berkaitan dengan satu perkara yang sudah lama tetapi mendapat penjenamaan baru, iaitu SKPM Kualiti at Sekolah. Saya juga ingin merakamkan terima kasih kerana sudi menjemput kami, pihak Jemaah Nazir, untuk memberikan sedikit penataran perkongsian ilmu berkaitan dengan SKPM Kualiti at Sekolah pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan bagi pihak Jemaah Nazir kepada kumpulan SIP Partners. Sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini bukanlah perkara baru sebenarnya. Perkara ini sebenarnya sudah berada di dalam sistem pendidikan kita telah lama, bermula daripada STKP, Standard Tinggi Persekolahan Malaysia, dan sehinggalah pada hari ini. Okay. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada hadirin yang berada di studio dan juga berada di dalam talian. Okay. Terima kasih. Tanpa membuang masa, saya rasa biarlah saya terus menyampaikan sedikit perkongsian ilmu berkaitan dengan SKPM Kualiti at Sekolah. Sebenarnya saya pun berdebar-debar juga walaupun dah biasa berhadapan dengan guru-guru dan juga audiens, sebab ini adalah kali pertama saya melaksanakan sesi secara atas talian. Dia agak sedikit berbeza sekiranya kita menyampaikan secara bersemuka. Kita dapat merasakan ianya lebih proaktif, lebih berinteraktif. Okey. Pada pagi ini saya akan menyampaikan dua slide. Slide yang pertama ialah berkaitan dengan instrumen standard kualiti pendidikan Malaysia, Kualiti at Sekolah, SKPM Kualiti at Sekolah. Dan kemudian saya akan sedikit menunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan rupa bentuknya apabila ianya sudah dilancarkan ataupun apabila ianya sudah berada di dalam sistem nanti. Jadi kita dapat melihat instrumen SKPM Kualiti at Sekolah dan juga bagaimana bentuknya apabila ia sudah berada di portal ataupun bagaimana ia rupa bentuknya apabila ianya sudah berada di dalam sistem. Tapi untuk yang pertama saya akan menyampaikan secara sepintas lalulah berkaitan dengan apa itu SKPM Kualiti at Sekolah, perbezaannya dengan SKPM G2 dan sebagainya, dan instrumen-instrumen komponen-komponen baru yang ditambah. Dan selepas itu
saya akan terus saja kepada slide yang memaparkan bagaimana bentuk SKPM itu apabila ianya sudah dilancarkan di sistem ataupun di portal. Okay. Saya akan teruskan, saya akan membentangkan dengan slide yang pertama. Selepas itu nanti tuan-tuan dan puan-puan bolehlah bertanya. Kita akan ada sesi Q&A insyaAllah. Okay, saya akan memulakan membentangkan standard kualiti pendidikan Malaysia, kualiti at sekolah berkaitan dengan instrumen terlebih dahulu. Terima kasih. Pengenalan. Ini adalah latar belakang SKPM kualiti at sekolah di mana pada tahun 2001 sebenarnya pihak kementerian khususnya di Mak Nazir telah memperkenalkan STK, Standard Tinggi Kualiti Pendidikan. Kemudian SKPM bermula tahun 2003 sebenarnya. Perkataan SKPM ini bermula pada tahun 2003 di mana pada ketika itu dikeluarkan tiga jenis buku kalau tak silap saya berwarna hitam, biru dan juga merah. Kemudian pada tahun 2010 Jemaah Nazir datang dengan SKPM 2010 SKPM 2010 dan akhirnya pada tahun 2017 kami di peringkat Jemaah Nazir datang dengan SKPM G2. Ini adalah kita kata asal-usul ataupun sejarah bagaimana sampainya kita kepada SKPM kualiti at sekolah. Maka SKPM G2 ini yang bermula tahun 2017 telah berlangsung ataupun telah diguna pakai sehinggalah pada tahun 2021 di mana satu kajian rintis penambahbaikan SKPM kualiti at sekolah ini telah dilaksanakan. Maka sebenarnya semakan ini telah dibuat lebih awal iaitu pada tahun 2020. Kemudian setelah ianya selesai dibuat semakan dan dibuat penambahbaikan, maka pada tahun 2020 iaitu pada bulan Ogos hingga September kami telah sebenarnya melaksanakan satu penataran secara rintis pada tahun 2021 di mana kami telah melantik dengan kerjasama Jabatan Pendidikan dan juga Pejabat Pendidikan Daerah untuk melantik sekolah-sekolah rakan strategik SKPM di mana rakan strategik SKPM ini nanti akan membantu ataupun akan membimbing pula mentinya sebanyak 2 buah sekolah di bawah setiap satu rakan strategik ini. Sebab ini kami mengambil kira permasalahan ataupun sedikit kita kata sedikit glitch ataupun kesukaran yang dihadapi oleh pihak sekolah pada tahun 2017 dalam memahami SKPM G2. Maka kali ini kami cuba sedaya upaya untuk memperbaiki di mana kami cuba memberikan penataran yang sebaik-baiknya sebelum kami melaksanakan ataupun sebelum SKPM kualiti at sekolah ini dilaksanakan atau diguna pakai di sekolah. Okey, maka rintis telah dilaksanakan pada tahun 2021 iaitu Ogos hingga September. Kami telah berjalan ke seluruh negara memberi taklimat kepada sekolah-sekolah rakan strategik dan memperkenalkan SKPM kualiti at sekolah. Di samping kami juga mengambil maklum balas untuk kami perbaiki SKPM kualiti at sekolah ini. Kemudian pada tahun 2022 melalui MPKPM, Mesyuarat Pengurusan Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 24 tahun 2021 bertarikh 28 Julai telah mempersetujui pelaksanaan SKPM kualiti at sekolah di mana untuk kali ini kalau kita lihat pada tahun 2017 sistem ini kita menggunakan pakai portal NKRA untuk kita mengisi skor dan sebagainya. Tetapi kali ini sistem untuk SKPM kualiti at sekolah ini telah dibangunkan oleh BPM iaitu bahagian pengurusan maklumat. Okey. Hasil daripada dapatan rintis yang telah kami jalankan, kami dapati 2 perkara yang utama lah. Yang pertama, format SKPM kualiti at sekolah yang baru ini paparannya lebih jelas, mudah difahami dan mesra pengguna. Mendapat 95.78% maklum balas. Kemudian yang kedua, ianya juga boleh dijadikan rujukan utama pengurusan dan pemantauan. 98.78% maklum balas yang kami terima. Okey, maka dengan maklum balas dan juga dengan penataran yang telah kami jalankan, maka pada tahun ini bulan 10 hari itu kami pun telah
melaksanakan satu lagi penataran berkaitan dengan SKPM Kualiti Sekolah ini juga kepada sekolah-sekolah RS di seluruh negara yang mana telah pun berakhir dan alhamdulillah feedbacknya juga agak baiklah. Okey. Okey. Sedikit perbezaan di antara sistem SKPM Kualiti Sekolah dengan sistem SKPM G2. Seperti mana yang saya katakan tadi, SKPM G2 menggunakan portal NKRA, tetapi untuk SKPM Kualiti Sekolah ini bahagian pengurusan maklumat Kementerian Pendidikan Malaysia telah membangunkan satu sistem yang dipanggil MOEIS, Ministry of Education Information System, di mana di dalam sistem ini akan terdapat semua subsistem di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana kita akan masuk untuk membuka sistem SKPM Kualiti Sekolah ini melalui sistem MOEIS ini. Ini adalah satu sistem baru yang telah dibangunkan oleh pihak kementerian melalui bahagian pengurusan maklumat. Nanti tidak akan ada lagi ID sekolah. Dulu kita nak buka portal NKRA, kita nak mengisi skor SKPM, kita buka password sekolah, tapi kali ini kita dah tak ada password sekolah. Kita hanya ada password individu sahaja selepas ini. Maka nanti admin sistem ini akan membuat restriction ataupun membuat membuat penentuan siapa yang boleh masuk ke mana, di mana dan sebagainya. Itu nanti akan diterangkan kemudian insya-Allah. Dan saya rasa sistem ini telah pun diserahkan kepada jabatan, di mana kalau tak silap saya sekolah-sekolah telah mula mendaftar untuk mendapatkan ID bagi sistem ini insya-Allah. Ini adalah paparan rupa bentuknya untuk memasuki sistem MOEIS ataupun IDMI ini. Ini nanti saya akan cerita dengan lebih lanjut di dalam slide saya yang kedua. Okey, inilah sistemnya. Saya akan cerita nanti. Ini adalah perbezaan di antara SKPM G2 dan juga SKPM Kualiti Sekolah. Di mana kalau kita lihat di paparan tuan-tuan dan puan-puan, dan bagi yang berada di studio di paparan yang ada di tuan-tuan dan puan-puan, di hadapan tuan-tuan dan puan-puan itu, kali ini kalau kita tengok, kalau dahulunya kita dapat lihat hanya ada satu pengisian skor, iaitu standard 1 sehingga standard 4. Dan untuk kali ini kita sudah pecahkan kepada 3 komponen. Pengisian skor itu kita sudah pecahkan kepada 3 komponen, iaitu kekuatan kami, pengurusan kami dan juga pencapaian kami. Okey. Pengurusan kami standard 1 hingga standard 4 diletakkan di bawah pengurusan kami. Diletakkan di bawah pengurusan kami. Jadi untuk pengurusan kami itu dia sama macam SKPM G2 yang lepas, iaitu pengisian untuk standard 1 sehingga standard 4. Perubahannya ialah kami wujudkan kekuatan kami. Komponen yang pertama itu kekuatan kami, komponen yang kedua pengurusan kami, dan komponen yang ketiga pencapaian kami. Dulu sebenarnya pencapaian kami ni dia wujud di standard 5, tetapi kali ini kami pecahkan dia sebagai komponen yang berasingan. Di mana di dalam pencapaian kami ini dia terbahagi kepada beberapa bahagian, iaitu pencapaian murid dari segi akademik, co-curriculum, HAM, kemudian pencapaian guru dan juga pencapaian sekolah. Itulah perkara utama yang berbeza bagi saya SKPM G2 dan juga SKPM Kualiti Sekolah. Okay. SKPM Kualiti Sekolah ni ialah instrumen SKPM G2 yang disemak semula dan diperbaharui dengan format baru. Tambahan komponen kekuatan kami dan tambahan aspek di dalam standard 5 iaitu pencapaian kami. Kaedah pelaksanaan penilaian kediri sekolah dan penetapan taraf sekolah yang diperbaharui sepenuhnya. Kalau dulu sekolah boleh menentukan berapa skor yang sekolah inginkan. Dia isi standard 1, kemudian dia boleh tengok skor berapa yang dia nak tu. Standard 2 dia dah boleh tengok skor berapa dia nak, standard 4 kemudian dia dah boleh melihat secara terus rumusan skor. Tetapi untuk SKPM Kualiti Sekolah ni dia tidak begitu. Ada komponen yang pertama iaitu kekuatan kami dan juga komponen yang ketiga pencapaian kami sangat memainkan peranan untuk mendapatkan skor akhir. Jadi sekiranya sekolah meletakkan skor untuk pengurusan kami 80, skor akhirnya tak semestinya 80. Dia akan bergantung ataupun berkait rapat dengan kekuatan kami dan juga pencapaian kami. Itulah perkara yang sedikit berbeza dengan SKPM G2 dahulu. Jadi kali ini sekolah kena berhati-hati dalam pengisian lah. Dalam pengisian tu kena berhati-hati. Okey. Saya teruskan. Okey, prinsip pelaksanaan SKPM Kualiti Sekolah ada 3.
ada 3. Yang pertama, ianya adalah sebagai sumber data yang komprehensif. Ianya diharapkan dapat membantu sekolah merancang, PPD, jabatan memberi sokongan berfokus kepada sekolah. Bahagian KPM juga diharap dapat merancang program latihan untuk sekolah berdasarkan skor SKPM inilah. Yang kedua, mendidik sekolah memahami ROI dan equity. Saya pernah beri taklimat di sebuah PPD, dia kata ROI itu, cikgunya tanya roti ke tuan? Bukan. ROI itu adalah return of investment. Return of investment. Return of investment ni apa yang tuan-puan modalkan, apa yang tuan-puan hasilkan. Maksudnya dapat tak? Berbaloi atau tidak dengan investment yang tuan-tuan dan puan-puan buat. Tuan-tuan dan puan-puan buat kolam renang bertaraf antarabangsa tapi akhirnya tak ada seorang pun menang. Murid-murid tak wakil pun di peringkat kebangsaan dan sebagainya. Maksudnya return of investment itu sangat lemah lah. Dan equity ini adalah perkara berkaitan dengan bagaimana sekolah menggunakan apa yang ada untuk mendapatkan output yang tinggi. Itu equity. Jadi antara prinsip pelaksanaannya ialah kami nak mendidik sekolah untuk memahami return of investment dan juga equity. Itu sangat penting sebab kadang-kadang kita melihat sekolah-sekolah di pendalaman yang sangat kekurangan dari segi aspek prasarana dan sebagainya. Jadi adalah tidak adil untuk kita menyasarkan perkara yang sama dengan sekolah-sekolah yang besar dan di bandar. Jadi kita di sini lebih ingin melihat apa yang ada di sekolah dan bagaimana sekolah menggembelingkan apa yang ada itu untuk mendapatkan output yang tinggi, yang cemerlang. Penilaian kekuatan kami membolehkan sekolah mengenal pasti sumber isu kekuatan bagi memudahkan perancangan pengoperasian. Sekolah lebih memahami prinsip ROI dan keperluan berdasarkan equity. Prinsip pelaksanaan yang ketiga ialah meningkatkan accountability sekolah. SKPM Quality at Sekolah meningkatkan accountability sekolah kerana penilaian dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Kita kena ingat konsep SKPM itu masih sama. SKPM ini adalah milik sekolah. Milik sekolah. Ianya bukanlah satu alat untuk kita menggrade-gradekan sekolah, tetapi ianya adalah satu alat untuk sekolah melihat bagaimana dan di mana mereka berada untuk mereka baiki, dan untuk mereka lebih cemerlang dengan membuat penilaian secara kendiri. Okey, ini adalah model SKPM Quality at Sekolah seperti mana yang saya katakan tadi. Untuk SKPM Quality at Sekolah yang baru ini kita ada 3 komponen. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, ada yang berwarna hitam dan juga ada yang berwarna biru. Yang berwarna biru itu adalah yang lama. Yang berwarna hitam itu adalah tambahan. Okey, kekuatan kami semua tambah baru. Kekuatan kami semua baru. Ada 9 aspek di situ. Murid dan lokaliti, guru, kualiti PDP, staf bukan guru, prasarana akademik, prasarana sukan dan kurikulum, prasarana digital, asrama, sokongan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta. Tak apa, nanti saya akan terangkan bagaimana ianya sekolah ingin mengisi kekuatan kami ini. Kemudian pengurusan kami sama, standard 1 hingga standard 4, tiada bezanya. Berkemungkinan adalah sikit fraza yang kami ubah untuk menyesuaikan dengan keadaan ataupun dengan pendidikan kita yang dinamik. Yang seterusnya pencapaian kami. Pencapaian kami ini sebenarnya seperti mana yang saya telah katakan tadi, ianya adalah daripada standard 4 yang lama, standard 5 yang lama. Cuma kami tambah pencapaian guru dan juga pencapaian sekolah. Ini sebenarnya kami ingin memberikan pengiktirafan kepada guru dan juga sekolah. Di mana dulu kami tidak memberi langsung pengiktirafan kepada kejayaan-kejayaan sekolah dan juga kejayaan-kejayaan guru. Skor itu hanya bergantung sepenuhnya kepada standard 1 hingga standard 4. Dan dulu kami juga tidak mengambil kira besar kecil sekolah. Jadi ada jugalah rungutan yang kami dengar sekolah dia ada asrama dan sebagainya, tetapi tidak diambil kira. Mudahlah dia kata pengurusan sekolah yang lebih kecil berbanding dengan sekolah yang lebih besar. Contoh macam di sekolah inilah dengan ada studio yang nak dijaga dan sebagainya kan. Jadi dia kata mana sama kan. So, jadi kita mengambil kira semua benda ini untuk mendapatkan satu kita kata penarapan yang cuba sedaya upaya sempurna lah, insya-Allah. Okey. Ingat kalau kita nak refresh balik, apakah perbezaan SKPM G2 dan SKPM Quality at Sekolah? Komponen 1 dan komponen 3. Itu. Okey. Ini di mana seperti mana yang saya katakan tadi, ketiga-tiga komponen itu perlu seimbang untuk mendapatkan skor. Jadi
kekuatan kami, pengurusan kami, pencapaian kami perlu seimbang untuk mendapatkan satu skor akhir. Kalau macam dulu isi standard 1 hingga standard 4 tinggi, maka tinggilah skornya. Tapi sekarang komponen kekuatan kami dan komponen pencapaian kami sangat penting untuk menentukan skor akhir. Seperti mana SKPM 2010 dulu pada ketika itu saya menjawat jawatan penolong kanan 1 di salah sebuah sekolah di Johor. Guru besar saya pesan, Zainuddin, kita dah bulan 10, isi SKPM 2010, pastikan bawah 90 atas 80. Nanti kalau orang datang kau jawab. Gitu. Jadi kali ini kami nak cuba benda ini tidak berlaku. Dia mungkin akan berlaku tapi kami cuba sedaya upaya mungkin. Ini adalah langkah-langkah pelaksanaan SKPM Quality at Sekolah. Ada 5 langkah. Yang pertama ialah penilaian kendiri kekuatan kami. Menilai kekuatan kami dalam tempoh 2 bulan pertama sesi persekolahan. Pengesahan PPD pada bulan ketiga sesi persekolahan. Laporan kekuatan dikeluarkan oleh JN pada bulan keempat sesi persekolahan. Jadi untuk 2 bulan yang pertama sesi persekolahan, sekolah belum lagi mengisi pengurusan kami. Sekolah hanya akan mengisi pada 2 bulan yang pertama itu komponen kekuatan kami. Kemudian pada bulan yang ketiga, pihak PPD akan menentusahkan kekuatan kami, skor kekuatan kami yang telah diisi oleh pihak sekolah. Itu kaedah dia. Jadi bulan 1 hingga bulan 3 tu belum lagi mengisi pengurusan kami yang standard 1 hingga standard 4. Hanya mengisi komponen 1 iaitu kekuatan kami. Okay. Langkah yang kedua barulah penilaian kendiri pengurusan kami iaitu standard 1 hingga standard 4. Menilai pengurusan kami menggunakan instrumen SKPM standard 1 hingga standard 4 sepanjang tahun. Sebelum saya ditanya, saya nak terangkan dulu, nak bagi tahu dulu, kali ini hanya isi sekali saja. Sepanjang tahun. Boleh diperbaiki, boleh penuhkan pada bulan 4, bulan 5 tetapi ianya sepanjang tahun dan kami hanya capture, mengambil kira skor pada hujung tahun. Jadi dia lebih mudahlah kalau dulu ada isu pengisian 3 kali dan sebagainya kan. Macam tu. Bulan yang pertama hingga bulan yang kedua tu hanya mengisi kekuatan kami je lah. Kemudian langkah yang ketiga, pengisian pencapaian kami. Melengkapkan maklumat pencapaian sekolah berdasarkan instrumen SKPM iaitu standard 5 pada bulan terakhir sesi persekolahan. Pencapaian guru dan sekolah berdasarkan aktiviti program yang disenaraikan oleh PPD. Jadi bulan yang terakhir sesi persekolahan tu barulah oleh kerana telah lengkap standard 1 hingga standard 4 maka sekolah perlu mengisi standard 5. Standard 5. Untuk kemenjadian murid dari segi kurikulum, co-curriculum dan HAM itu sistem berkemungkinan akan mengambil secara auto daripada sistem-sistem yang ada di kementerian seperti SSTM, APDM dan sebagainya. Dan bentuk pengisian nanti boleh tengok. Saya akan tunjukkan bagaimana, tetapi setakat ini kami dijanjikan untuk sistem ini diambil secara auto. Okay, dan kita pun telah diberitahu bahawasanya ada pentaksiran yang baru untuk sekolah-sekolah yang telah pun ditatarkan kepada setengah pihak lah. Saya tak pasti sama ada ianya dah sampai ke sekolah atau belum. Kemudian langkah keempat iaitu penetapan kualiti kami. Menetapkan taraf sekolah cemerlang baik sederhana PTS. PTS ni perlu tindakan segera. Melengkapkan ulasan keseluruhan bulan terakhir sesi persekolahan setelah keputusan peperiksaan awam dikeluarkan. Okey, yang terakhir sekali setelah penarafan ataupun skor dijana oleh sistem, maka sekolah diminta untuk melengkapkan ulasan keseluruhan berkaitan dengan skor yang telah dia perolehi pada bulan terakhir sesi persekolahan untuk sekolah rendah dan selepas keputusan peperiksaan awam dikeluarkan untuk sekolah menengah. Dan yang terakhir langkah 5, pengesahan taraf. Pengesahan taraf sekolah bagi sekolah yang telah pemeriksaan pengesahan taraf sekolah bagi sekolah yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Okey, yang ini katakanlah sekolah mencapai tahap cemerlang. Maka sekolah pada ketika ini boleh buat 2 perkara. Sama ada ingin disahkan oleh pihak kementerian iaitu Jemaah Nazir tentang kecemerlangannya itu, ataupun boleh biarkan sahaja dia cemerlang skornya di peringkat sekolah.
Sekiranya dia ingin mendapatkan pengiktirafan setelah dia mencapai skor yang cemerlang, maka dia boleh mohon daripada pihak jemaah nazir untuk memberi penarafan bahawasanya sekolahnya memang cemerlang. Maka nanti nazir akan datang buat pemeriksaan dan membuat verifikasi. Nanti akan diberilah setakat ini yang dijanjikan sijil lah. Sijil pengiktirafan kecemerlangan. Tapi kalau sekolah rasa tak maulah, biarlah dia cemerlang di peringkat sekolah saja, maka bolehlah dibiarkan begitu saja tanpa menjemput kami untuk menentusahkan. Okey, sekiranya sekolah mohon untuk pengesahan taraf. Kalau sekolah nak mohon katakanlah sekolah ini mendapat 90 skornya dan cemerlang dan ingin disahkan taraf itu. Maka dia bolehlah memanggil jemaah nazir dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, sekolah mestilah berada pada taraf cemerlang skornya. Yang kedua, mestilah melaksanakan PKS dengan lengkap dan mematuhi prosedur. Dia ada kan, kalau dulu buku SKPM tu dia ada prosedur pelaksanaan tu kan, kenalah dipatuhi. Maksudnya tak boleh isi last minute lah kan. Contohnya tadi, membuat penilaian pertengahan tahun. Sekurang-kurangnya pada pertengahan tahun itu sekolah telah mengisi lengkap skor standard 1 hingga standard 4, iaitu pengurusan kami itu telah lengkap sekurang-kurangnya pada pertengahan tahun. Dia akan berubah because dia adalah satu pelaksanaan yang berterusan kan. Tapi pada bulan 6 pada pertengahan tahun itu sekurang-kurangnya ia mestilah telah lengkap. Itu syaratnya. Dan yang terakhir, memaparkan bukti kejayaan pencapaian aktiviti penting sekolah dalam media sosial, laman web, blog atau FB. Maksudnya kejayaan-kejayaan sekolah seperti wujudnya bilik ini yang pada saya canggih lah ni kena diwar-warkan supaya ianya orang bila sekolah ini ditaraf oleh Kementerian Pendidikan memang cemerlang tu memang betul lah cemerlang. Macam tu. Okey, ini syarat-syarat kalau nak memohon pengesahan taraf lah. Okey. Draft deskripsi dan kriteria taraf sekolah SKPM Quality at Sekolah. Ini deskripsi dan juga kriteria-kriteria berkaitan dengan apa itu maksud cemerlang, apa itu baik, apa itu sederhana dan perlu tindakan segera. Yang ini nanti saya akan kongsikan slide ini kepada pihak penganjur supaya boleh diteliti kemudian lah. Sebab benda ni pada saya yang ini dibaca dan difaham saja. Cuma perkara yang penting untuk cemerlang di sini saya suka highlightkan ialah inisiatif sendiri. Itu keywordsnya lah untuk kecemerlangan tu. Dan yang lain-lain tu boleh dibaca lah. Macam ini peruntukan bilik ini sendiri kan cikgu kan, tak ada peruntukan daripada kementerian kan. Jadi itu inisiatif sendirilah contohnya. Wow factornya lah. Okey, saya sekarang akan masuk kepada instrumen SKPM itu sendiri. Okey, kita akan tengok. Okey, seperti mana yang saya katakan tadi, SKPM Quality at Sekolah yang baru ini 3 komponen. Kita akan mula dengan kekuatan kami. Ada 9 aspek dalam komponen kekuatan kami. Okey. Iaitu aspek yang pertama, A1, murid dan lokaliti. Aspek A2, guru. Aspek A3, kualiti pengajaran dan pembelajaran. Aspek A4, staf bukan guru. Aspek A5, prasarana akademik. Aspek A6, prasarana sukan dan co-curriculum. Aspek A7, persekitaran digital. Aspek A8, asrama. Aspek A9, sokongan ibu bapa, komuniti dan pihak sekolah. Inilah komponen-komponen ataupun aspek-aspek yang ada dalam kekuatan kami yang mana sekolah kena mengisi pada bulan yang pertama dan bulan yang kedua sesi persekolahan yang baru. Setiap sesi persekolahan yang baru. Pada bulan yang ketiga, PPD akan membuat verifikasi tentang pengisian ini. Untuk menentusahkanlah. Kalau tidak nanti sekolah dia akan isi mula-mula ni dia tak faham lagi macam mana nak dapat skor begini-begini. Dah lama-lama nanti dia pandai takut skor yang dia isi itu tidak tepat. So mesti ada pihak yang membuat apa kita kata verifikasi lah. Okey, ini bentuknya. Ini aspek A1, aspek yang pertama murid dan lokaliti. Perkara ini apabila kami bentangkan di seluruh negara, di 1000 lebih pejabat pendidikan daerah, maka kami dapat banyak input, banyak cadangan dan sebagainya berkaitan dengan pengisian ini. So kami ambil semua input dan juga pandangan-pandangan itu untuk kami tambah baik lah. Dan berkemungkinan akan ada penambahbaikan lah dari beberapa aspek. InsyaAllah kalau ada penambahbaikan dan sebagainya daripada semasa ke semasa, saya akan berhubung dengan pihak penganjur dan saya akan bagilah maklumat-maklumat yang terkini. Untuk setakat ini, bagi aspek yang pertama, kekuatan kami, murid dan lokaliti,
mempunyai murid terpilih dan berada di lokasi berhampiran pusat bandar, pejabat KPM, JPN, PPD, mempunyai kemudahan pengangkutan serta sistem telekomunikasi yang menyokong pembelajaran murid. Okey. Kosong tidak 10 ya. Kemudian dia ada skala 1 hingga skala 9. Ini pun kami dicadangkan supaya tidak dilaksanakan skala tapi hanya pengisian. InsyaAllah kalau ada yang baru nanti saya akan kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, yang pertama, mempunyai murid yang terpilih dari segi pencapaian akademik yang cemerlang atau kemahiran khusus. Yang ini sekolah rendah tak ada. Betul Murid khusus sekolah rendah tak ada kecuali MBK lah. MBK tu dia lain ini contohnya macam murid KAA tau. Budak KAA. Budak KAA. Kalau untuk sekolah menengah lah. Katalah dia ada 100 orang murid khas ini maka 100 bahagi dengan jumlah murid darab 100. Maka dapatlah peratusnya. Kalau dia jatuh kepada 29%, maksudnya kita kena klik pada skor 3 lah. Begitu kiraannya. Okey. Kemudian yang kedua, sekolah terletak berhampiran dengan pusat bandar dalam lingkungan 25 km dari bandar utama atau daerah lah. Kenapa kami hitamkan? Sebab dia jawapannya sama ada ya atau tidak. Berhampiran atau tidak berhampiran. Kami mengambil kira 25 km. Sekiranya sekolah ini berada 25.7 km daripada bandar yang terdekat, maka kita tik kosong lah. Tidaklah. Kalau sekolah ini berada 19 km daripada bandar utama, maka iyalah. Itu saja. Kemudian sekolah terletak berhampiran dengan pejabat KPM, JPN, PPD. Ya tidak. Sekolah mempunyai kemudahan pengangkutan yang sempurna. Okey, bagaimana dengan sekolah-sekolah di pulau? Saya ditanya bagaimana dengan sekolah-sekolah di pulau. Kami mengambil kira pengangkutan awam yang berjadual. Sebagai contoh, saya pernah ke salah sebuah sekolah di pulau. Pengangkutan pergi balik bot itu ada tetapi dia tidak berjadual. Maka bila dia tidak berjadual, dia tidak sempurna lah. Tapi kalau dia berjadual seperti mana di Pulau Langkawi itu, maksudnya dia mempunyai kemudahan. Begitu. Sekolah mempunyai sistem perhubungan telekomunikasi yang sempurna. Ada telefon tetap, telefon awam, telefon mudah alih, saya rasa internet, radio dan televisyen. Saya rasa kebanyakan sekolah di negara kita ni adalah. Tapi ada juga yang tak ada kemudahan internet, telefon dan juga kita kata telefon mudah alih. Ada juga yang tak ada line dan sebagainya dulu. Okey. Ini untuk aspek yang pertama, murid dan lokaliti. Aspek yang ini contoh yang diberikan adalah sekolah seni. Kalau sekolah seni itu 100% lah. Budak terpilih maka dia mendapat skor 10 lah. Okey. Ini contoh pengiraan sahaja. Okay. Itu cara mengiranya untuk sekolah harian, berapa murid terpilih itu. Sebab saya mengambil contoh kalau sekolah harian biasanya murid yang terpilih adalah murid KAA lah, kelas khas agama tu. Okay. Ada soalan. Mengapa penggunaan skala skematik digunakan dalam aspek satu tuan? Okey. Sebenarnya soalan ini telah pun ditanya kepada kami beberapa kali dalam sesi penataran. Sebenarnya kami dalam proses untuk memperbaiki perkara ini. Sebenarnya kami telah pun bersetuju sebenarnya pada dasarnya untuk tidak lagi menggunakan skala ini. Kami hanya akan minta sekolah mengisi sahaja berapa jumlah itu. Sama ada ya atau tidak ataupun berapa jumlah itulah. Jadi itulah jawapan saya untuk soalan itulah. Sebenarnya kenapa kami menggunakan skala ialah skala-skala ini nanti, peratus-peratus ini nanti akan mempengaruhi skor, akhir sekolah. Kami mengambil kira kecil besar sekolah, kemudahan, infrastruktur dan sebagainya. Sebab tidak adil lah kalau kami tarafkan sekolah itu semua sama. Sebab tu kami menggunakan skala ini untuk perkara-perkara ini. Begitu ya. Menjawab soalannya? Terima kasih. Okey, ini aspek yang kedua, aspek guru pun sama juga kami menggunakan skala. Kenapa kami menggunakan skala? Seperti mana soalan tadi, kami ingin berlaku adil untuk semua sekolah. Okey.
Untuk aspek A2 guru, penyataan kualiti mempunyai bilangan guru yang mencukupi mengikut penjawatan ABM sesuai dengan keperluan option dan bidang kepakaran dan memenuhi keperluan pengurusan serta pendidikan. Okey. Mempunyai bilangan guru yang mencukupi mengikut jawatan ABM. Berapa jumlah guru bilangan penjawatan bahagi dengan yang sepatutnya darab 100. So kita dapatlah skornya berapa. Mempunyai bilangan guru mengikut keperluan option pun sama, ada jumlah kiraan bagaimana nak mengiranya di bawah tu. Jumlah guru yang memenuhi keperluan option bagi jumlah guru sedia ada darab dengan 100. Mempunyai bilangan guru yang sesuai dengan bidang kepakaran. Ada sekolah ramai guru cemerlang, ada sekolah tak ada guru cemerlang. Jadi kita nak berlaku adil. So nanti semua skor-skor ini dia akan mempengaruhi seperti mana yang saya katakan tadi, dia akan mempengaruhi skor akhir. Dia akan mempengaruhi skor akhir. Okey. Dulu kita tak ambil kira benda-benda ni, kita main lamsam saja, kita main pukal saja. Tapi sekarang tak, kami cuba berlaku adil lah. Sebab tu kami mengambil kira skala ini, kami menggunakan skala ini. Kami nak berlaku adil. Okey. Aspek 3, kualiti pengajaran dan pembelajaran. Yang ini kita akan ambil, sistem akan mengambil secara automatik tahun yang sebelum. Skor tahun sebelum. Skor tahun sebelum. Maksudnya yang ini tidak perlu dikira lah. Jadi sistem akan mengambil kira tahun sebelum. Mungkin akan ada pertanyaan, tahun ini tak ada pengisian kan? So macam mana skor itu digunakan? Kita akan menggunakan skor sebelum tahun 2021 untuk sebagai dia punya benchmarking dia. Okay. So yang ini tak payah isi, dia akan ambil daripada skor sebelum. Aspek yang keempat berkaitan dengan staf bukan guru. Mempunyai staf bukan guru dan pekerja swasta yang mencukupi untuk melaksanakan tugas pengurusan dan penyelenggaraan. Mempunyai bilangan anggota kumpulan pelaksana AKP yang mencukupi mengikut penjawatan ABM. Sama juga yang macam guru tadi. Jumlah AKP bagi dengan jumlah bilangan yang sepatutnya darab dengan 100. Kemudian yang kedua, mempunyai bilangan anggota kumpulan pelaksana AKP berpengalaman. Pengalaman ini kami mengambil kira 3 tahun dan ke atas. Maksudnya kalau 2 tahun 11 bulan tu bagi kami belum lah. Belum. Jadi tidak boleh diambil kira di sinilah. Yang ketiga, mempunyai bilangan pekerja swasta yang mencukupi untuk melaksanakan tugas pembersihan dan penyelenggaraan sekolah. Pekerja swasta. Okey, ada juga pertanyaan, pekerja kantin kira tak? Tak kira, pekerja kantin kita tak kira. Kita hanya kira pekerja swasta sahaja. Okey. Okey, aspek yang kelima, prasarana akademik. Ini prasarana yang menyokong akademik sahaja. Kemudahan prasarana akademik berfungsi sepenuhnya. Yang ini semua komponen berfungsi dan sedia digunakan mencukupi memenuhi keperluan mengikut perancangan kurikulum sekolah serta keperluan pendidikan murid ke arah kecemerlangan dalam bidang akademik. Saya ulangi, prasarana akademik sahaja yang menyokong akademik. Ada juga soalan, Tuan, store PJ kira tak? Store PJ. Saya kata kira lah sebab dia menyokong akademik. Sebab PJ tu, store PJ tu sebenarnya duduknya di bawah akademik, duduknya di bawah PK1, tetapi kadang-kadang kita berlaku sedikit kekeliruan, dia meletakkannya di bawah koko. Sedangkan peruntukan store sukan itu datangnya daripada peruntukan PJ. Jadi dia adalah, tuan punyanya adalah PK1 lah. Dan apabila kita mengisi PIJSK juga, biasanya terdapat sedikit kekeliruan. Biasanya PK koko yang dipertanggungjawabkan, sedangkan yang PJ itu berada di penolongan 1. Okey. Okey. Kemudahan prasarana akademik mencukupi bagi memenuhi keperluan perancangan kurikulum sekolah dan pendidikan murid. Cukup tak cukup? Kadang-kadang dekat sekolah ni bilik darjah dia 4. Tapi cukup. Orang tanya, boleh berlaku ke? Boleh. Sekolah SKM enrollment bawah 30. Dia mengikut murid. Kelas tahun 1 berdiri sendiri, tahun 2, 3 satu kelas, 3, 4 satu kelas, 4, 5 satu kelas dan tahun 6 satu kelas. Jadi maka cukuplah 4 bilik darjah kan. Macam tu. Dia mengikut situasi sekolah lah. Kemudian prasarana akademik berfungsi sepenuhnya bagi memenuhi keperluan. Yang ini ada, boleh guna tak? Macam tu. Jadi kiraannya bilangan prasarana yang berfungsi bagi dengan bilangan prasarana sedia ada darab dengan 100. Okey, yang kelima, prasarana sukan dan co-curriculum. Ini prasarana yang menyokong sukan dan co-curriculum sahaja. Mungkin bilik store sukan tadi boleh diguna pakai sekali lagi kan? Sebab dia juga menyokong aktiviti sukan dan co-curriculum.
Kemudian pelaksanaan sukan dan co-curriculum berfungsi sepenuhnya mencukupi memenuhi keperluan mengikut perancangan sukan dan co-curriculum sekolah serta keperluan pendidikan murid ke arah kecemerlangan dalam bidang sukan dan co-curriculum. Kemudian pelaksanaan sukan dan co-curriculum mencukupi bagi memenuhi perancangan samalah macam tadi. Tapi ini yang untuk co-curriculum lah. Yang kedua, kemudian pelaksanaan sukan dan co-curriculum berfungsi sepenuhnya. Yang ini sama ada berfungsi atau tidak pula dan sebagainya. Okey. Yang ini aspek yang ketujuh, persekitaran digital. Yang ini kami memang serahkan 100% kepada kebijaksanaan sekolah untuk mengira dan menentukan skalanya. Sebab kami tak tahu, kadang-kadang bandwidthnya besar tetapi tak cukup. Tapi ada sekolah yang bandwidthnya kecil tetapi cukup. So jadi ini adalah atas budi bicara professional judgement sepenuhnya pihak sekolah. Penyataan kualitinya, sekolah mempunyai liputan internet yang menyeluruh dan peranti yang mencukupi untuk dimanfaatkan bagi menyokong proses pembelajaran dan perkongsian maklumat ke arah pengurusan berkualiti dan kecemerlangan pendidikan. Yang pertama, sekolah mempunyai liputan internet yang menyeluruh bagi menyokong proses pembelajaran dan perkongsian maklumat mengikut keperluan sekolah. Yang kedua, sekolah mempunyai peranti yang mencukupi bagi menyokong proses pembelajaran dan perkongsian maklumat mengikut keperluan sekolah. Yang ke-8, asrama. Ini bagi mereka yang ada asrama lah. Kalau tak ada, letak kosong-kosong lah semua. Asrama mempunyai sekolah berfungsi mencukupi, kondusif dan memenuhi keperluan penginapan serta pendidikan murid yang berkaitan. Ada 3 di situ, dia punya rubriknya. Okay, saya teruskan saja. Ini sokongan ibu bapa. Ini juga memerlukan professional judgement sepenuhnya pihak sekolah sebab setiap sekolah dia tak sama. Dia tak sama keperluan dan bentuk bantuan dan juga bentuk sokongan yang diberikan oleh pihak ibu bapa. Di bandar lain, di kampung lain, di pendalaman lain. Okey, penyataan kualitinya, sekolah mendapat sokongan sepenuhnya kepada ibu bapa, komuniti dan pihak swasta dalam pelbagai bentuk sumbangan bagi memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pendidikan murid ke arah kecemerlangan. Dia ada 3 rubrik dia kat situ, 3 sub-aspek yang perlu diberikan skor mengikut skala. Saya ulang sekali lagi kenapa skala ini untuk kami mengira skor akhir supaya skor itu mencerminkan sekolah yang sebenar-benarnya. Kalau besar sekolah maka banyaklah kriteria-kriteria yang kita kira macam tu supaya dia berlaku adil. Itulah kekuatan kami, ada 9 aspek. Seperti mana yang saya katakan tadi, kami membuat penataran, kami menerima banyak info dan feedback seperti soalan yang telah ditanya oleh saudara atau saudari tadi, maka kami akan ambil kira, mungkin kami akan cuba untuk perbaiki bagi kesesuaian semua sekolah. Sebab SKPM Quality at Sekolah ini adalah untuk sekolah, bukan untuk jemaah nazir ataupun bukan untuk Kementerian Pendidikan. Kemudian aspek yang kedua ataupun komponen yang kedua iaitu pengurusan kami. Yang ini saya rasa saya tak perlu ulas panjang sebab dia sama aja. Standard 1 hingga standard 4 itu dia sama saja pengisiannya. Tak ada yang berubah. Seperti mana yang saya katakan tadi, mungkin ada tambahan dari aspek rubriknya tu. 1 atau 2 ataupun ada penambahbaikan dari aspek pembenaran katanya agar ia lebih tepat. Begitu. Nanti saya akan tunjukkan di mana yang sikit-sikit berubahnya. Okay. Dia sama, standard 1 hingga standard 4. Tak ada apa bezanya. Ini paparan format baru penskoran. Kalau dulu SKPM G2 kena klik 2 kali. Yang pertama kena menentukan tahap tindakan, ya ataupun ada atau tidak. Kemudian kena tentukan pula tahap kualitinya sama ada 0 hingga 4. Tapi kali ini dia jalan bersekali. Rubrik yang pertama melaksanakan pencerapan PPD. Nak letak yang mana? 4, 3, 2, 1, 0. Maksudnya klik sekali saja. Macam dulu tahap tindakan sekali klik, tahap kualiti sekali klik. Yang kali ini sekali saja klik. Lebih mudahlah menjimatkan masa separuh daripada pengisian. Sebenarnya untuk pengisian ini, semasa pelantikan PPS itu, masa nak melantik PPS itu sangat penting. Kena lantik orang yang betul-betul bertanggungjawab tentang bahagian dia lah, baru lantik dia. Kalau kita lantik orang yang bukan bahagian dia, dia susah sikit lah nak mengisi kan. Dia tak berapa faham, dia tak berapa mahir. Contoh, Ketua Panitia Bahasa Inggeris, mestilah diletakkan orang yang mahir, Ketua Panitia, setiausaha dan sebagainya. Macam tu. Okay, ini bentuknya lah. Nampak dia lebih mudah kan. Ini penambahbaikan yang kami buat untuk standard 1 hingga standard 4. Tak banyak, ada lebih kurang 6-7 tempat saja.
Yang pertama untuk 1.1.6 ini di bawah standard 1 kepemimpinan kami tambah mengadakan dialog prestasi. Kalau dulu untuk ini tak ada dialog prestasi sebab dialog prestasi ini hanya wujud apabila pihak kementerian mengeluarkan surat siaran bertarikh 11 Januari tahun 2019. Surat siaran itu ada 5 dan 1 SPI berkaitan dengan pengisian kehadiran. Maka untuk menyesuaikan keadaan ini, so kami tambahlah supaya agar dia sesuai mengadakan dialog prestasi. Dulu tak ada. Okay. Itu yang kita tambah. Okay. Seterusnya di aspek 1.1.7. Okey, ada soalan. Bagaimana nak menentukan peranti cukup di sekolah? Ada formula nak letak? Okey. Seperti mana, terima kasih kepada Puan Siti Aisyah. Seperti mana yang saya katakan tadi, kami memberikan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Sebab kami tak boleh nak tentukan. Bagi kami kemungkinan sekian-sekian bandwidth itu cukup. Tapi pada sekolah sekian-sekiannya tak cukup. Jadi kami memang sepenuhnya memberikan kepercayaan professional judgement sekolah untuk menentukan skor itu. Kadang-kadang PPD pun dia tak boleh nak tentukan juga. Cuma nanti PPD akan verify, betul ke Puan tak cukup ni, besar ni, betul cikgu saya ramai dan sebagainya. Maka okeylah macam tu. Ya? Macam tu. Dia memang agak subjektif. Sebab setiap sekolah seperti mana saya katakan awal tadi tidak sama. Satu sekolah dengan satu sekolah tu dia tidak sama. Macam pengalaman saya seperti mana yang saya sebut tadi, saya pernah ke salah sebuah sekolah di pulau. Saya menjangkakan line telefon memang tak ada. Tetapi saya agak terkejut. DG memang laju. Pada kita DG di daratan ni memang tak ada kan. Tapi di sana sangat laju. Saya kalau boleh nak bawa DG kat sana. Tapi semua capaian internet sangat laju. Untuk semua pembekal capaian internet. Macam tu. Memang jauh. Pulau tu sangat jauh. Tapi internetnya sangat baik. Sangat efisien. Itulah. Itu saya kata sukar untuk kami tentukan. Jadi professional judgement sekolah sangat-sangat kami harapkanlah untuk itu. Okey. Seterusnya penambahan juga kami buat di tindakan 1.17 di standard 1 juga kepemimpinan. Kami tambah mengesan jangkaan isu atau masalah. Ini berkait rapat dengan TS25. Sebab dalam TS25 ni dia ada pencarian isu atau masalah, kemudian pelaksanaan pintas, pelan intervensi, OPPM dan sebagainya, kemudian ada hasil. Jadi penyesuaian itu perlu dibuatlah. Itu yang ditambah. Kemudian ini di standard 2 juga ada sedikit penambahan. Di 2.11 kami menambah melaksanakan urusan perkhidmatan. Ada juga pengetua guru besar komplain, bukan komplain lah, beritahu kami tuan, kami ni banyak kerja tuan, bukan hanya ini saja, kami juga nak menguruskan perjawatan guru dan sebagainya. Maka kami masukkan, kami ambil kira. Betul puan kalau terlewat nak buat kenaikan pangkat bising kan dan sebagainya, kami faham masalah itu. Sekarang ni dah ada macam-macam sistem dia kata tu sistem apa tu e-proper dan sebagainya kan. Dulu tak ada. Okey. Kami juga membuat sedikit penambahbaikan di standard 3.1 iaitu 3.11 untuk A, B, C dan D. Kami menambah penjaminan kualiti. Ini khususnya kepada PBD untuk penjaminan kualiti. Ini sangat penting. Kadang-kadang kita pergi di sekolah kita tanya bagaimana cikgu melaksanakan penjaminan kualiti, macam-macam jawapan daripada pihak sekolah kan. Sebenarnya yang paling penting sekali adalah buku pelaksanaan PBD, BPK, KPM di situ kan. Okey, ada soalan. Skala yang nak diberikan adakah agak-agak atau skema huraiannya? Okey. Kita melihat sebenarnya untuk memberikan apa kita kata skala itu, kita melihat kepada rubrik yang telah saya berikan tadi. Contoh kalau guru tu bagi tu tepatlah. Itu tepat. Tetapi seperti mana yang saya katakan, ada juga tadi bahagian-bahagian yang mana dia agak subjektif. Di bahagian subjektif inilah seperti mana yang saya katakan tadi, dia memerlukan professional judgement di pihak sekolah. Dan saya juga ada mengatakan tadi, kami juga dalam proses improvise ataupun menambah baik skala ini.
ada kemungkinan kami akan menggunakan pengisian dan sebagainya. Ini masih lagi di peringkat kami mengumpulkan maklumat untuk kami tambah baik. Terima kasih terhadap di atas soalan itu. InsyaAllah kami akan tambah baik dari semasa ke semasa sebelum ianya dilancarkan. Tetapi untuk yang subjektif itu kami memang sangat berharapkan pandangan ataupun professional judgement daripada pihak sekolah. Okey, bolehkah soalan yang seterusnya daripada Puan Khadijah, bolehkah JPN and PPD menjadikan alat pengurusan ini sebagai panduan untuk versi bimbingan membantu kecemerlangan sekolah? Ini agak satu soalan yang kita kata killer question juga. Okey, sebenarnya begini, daripada awal lagi SKPM G2 di mana kakak saya Puan Haslina ada kat sini, mentor tokenya dulu di negeri Johor. Memang di peringkat awalnya SKPM daripada dulu pun SKPM ni adalah bukan untuk orang luar, dia hanyalah untuk sekolah, untuk sekolah melihat di mana dia berada, apa yang perlu dibaik, skor di mana yang rendah dan sebagainya. Jadi itu tujuan utama. SKPM ini adalah untuk sekolah. Walau bagaimanapun, kadang-kadang dalam pihak SISC ataupun SIP partners untuk mencari satu benda untuk dijadikan benchmarking kan dalam memberi bimbingan dan bantuan sebagainya, tu mestilah ada satu perkara. Jadi saya rasa pihak JPN bolehlah pada itu pandangan peribadi saya menggunakan skor-skor ini untuk membuat bimbingan. Kepada sekolah. Bukan memantau ataupun bukan menjadikan ini sebagai satu sekolah ni nombor 1, sekolah ni nombor 2, tidak. Tetapi untuk tujuan penambahbaikan. Saya rasa pada pandangan peribadi saya bolehlah. Untuk tujuan penambahbaikan dan untuk meningkatkan kualiti sekolah, kualiti dan pengurusan sekolah. Tapi kalau untuk kita kata meletakkan nombor dan sebagainya, nombor 1, nombor 2 tu saya rasa kurang lah, tak begitu sesuai lah, tak begitu sesuai. Sebab sebenarnya kadang-kadang di sekolah ni mereka ada kekangan mereka. Sebab itu kita ada kekuatan kami di hadapan tadi. Kita nak melihat dulu kekuatan dan kelemahan dia dulu. Barulah kita buat judgement dan sebagainya. Terima kasih atas soalan itu tadi. Okey, soalan lagi daripada Lok Hok Fen. PSS yang dilantik masih perlu sekurang-kurangnya 2 orang guru. Okey, ini daripada SKPM yang dulu lagi kami tidak menghadkan. Kami tidak pernah menghadkan. Kalau sekolah besar maka ramai pun tak apa. Cuma kalau sekolah kecil tu, kalau orang yang sama berulang-ulang itu kita khuatiri akan meningkatkan beban tugas guru. Seperti mana pernah kami di Jemaah Nazir dulu kami selalu ke sekolah-sekolah yang kecil, kami dapati cikgu sekolah tu 6-7 orang, terutama sekolah SKM enrollment bawah 30. Tetapi panatiannya 10, 11. Sedangkan dalam SPI 4986 jelas menyatakan bagi sekolah-sekolah yang gurunya sedikit maka tidak perlulah diwujudkan pelbagai panitia dan sebagainya kan. Jadi jawapan saya ialah terpulang kepada kesesuaian sekolah. Kalau sekolah rasa 1 cukuplah. Kalau sekolah rasa sekolah dia ramai guru, 2 terpulang. Terpulang. Tujuannya ialah untuk memudahkan kerja. Itu saja. Okey, itu jawapan saya. Okey, seterusnya. Okey, apa-apa evidence yang diperlukan? Okey. Ini yang kami risau. Sebenarnya saya dengan Kak Aslina dulu masa kita buat audit Kak masa buat audit tu. Semua datang dengan kereta besar-besar. Bukan kereta besar-besar kan dia nak tunjuk kereta, tapi nak bawa evidence. Kami dah berdebar-debar masa pada ketika itu. Jadi untuk kali ini saya jawab dululah, walaupun saya akan ke situ nanti, tapi saya jawab dulu soalan ini. Evidence kali ini hanya diisi untuk standard saja. Selepas setiap standard saja. Iaitu evidence untuk standard 1, evidence untuk standard 2, evidence untuk standard 3.1, evidence untuk standard 3.2, evidence untuk standard 3.3 dan untuk standard 4. Dia tidak lagi berada di setiap aspek. Kalau dulu kita tengok aspek bawah tu ada ruangan untuk evidence, betul? Tapi kali ini evidence hanya diisi selepas pengisian untuk setiap standard. Cuma standard 3 tu dia ada 3 kali pengisian sebab dia ada 3.1, 3.2 dan 3.3. Itu gitu. InsyaAllah kita akan sampai ke situ nanti. Okey, bolehkah SKPM dalam bentuk soft copy? Boleh, tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Yes, tak jadi masalah.
Tapi bila diminta tu kena ada lah, itu lah isunya kan. Itu je. Dan satu perkara lagi yang saya ingin peringatkan, evidence itu tidak perlu dialih. Ada sekolah, dia buat, contohlah, dia buat program sukan. Kemudian dia ada kertas kerja sukan. Akan disimpan kertas kerja sukan ni sebagai evidence, betul Jadi guru ini, dia photostat 3. Satu untuk pejabat, satu untuk fail KOKO, satu untuk fail SKPM. Tak perlu, sebenarnya tak perlu wujud pun fail SKPM. Evidence itu biarkanlah ia berada di mana dia berada. Kalau dia pejabat lah. Kalau dalam fail panitia lah. Tapi rakan-rakan kita di sekolah ni sangat hebat. Saya sangat puji cikgu-cikgu kita yang berada di sekolah. Ya, sangat proaktif. Saya pernah ke satu sekolah, ada bilik SKPM. Tahniah lah, tapi jangan pula wujudkan bilik. Saya kata sangat proaktif rakan-rakan kita di sekolah. Walhal kita tak minta pun. Kita tak minta diadakan fail lain pun. Okey, terima kasih. Saya teruskan. Okey, penambahan juga berlaku di aspek 3.6.2. Yang ini berkaitan dengan kaunseling. Dulu kita gabungkan psikometrik dengan kaunseling. Yang sekarang ni kita pecah dua. Kaunseling satu, psikometrik satu. Ya. Dulu sekali. Jadi ada rumutan menyatakan kaunseling tak sama dengan psikometrik. Psikometrik ni adalah instrumen pengujianan, pentaksiran. Kaunseling. So sekarang ni kita pecah dua. Ini tadi itu komponen 2 pengurusan kami. Sekarang ni kita dah sampai kepada komponen yang terakhir, iaitu komponen pencapaian kami. Seperti mana yang saya katakan tadi, yang bertambahnya adalah aspek 5.4 tu. Yang 5.1, 5.2, 5.3 tu dia sama. Yang tambah hanya 5.4. Pencapaian guru 5.41, 5.42 pencapaian sekolah. Kenapa kita buat ni? Sebab kita nak beri pengiktirafan kepada guru dan juga kepada sekolah, pihak sekolah. Kesian kan cikgu masuk pertandingan, sekolah masuk pertandingan dan sebagainya. Memang hebatlah, kita puji. Okey, inilah bentuk bentuk gambaran standard 5 yang baru dan juga standard 5 yang lama. Okay. Untuk pencapaian guru itu nanti pengisiannya akan seolah-olah menggunakan kaedah drop down list menu. Nanti segala pertandingan-pertandingan itu apabila sistem ini telah turun di peringkat kepada jabatan dan juga kepada PPD, nanti PPD akan membuat pengisian lah pertandingan-pertandingan ataupun anugerah-anugerah yang ingin diterima pakai oleh PPD dan juga jabatan. Ini akan dibincangkan kemudian sebab setiap negeri dia berbeza-beza. Dekat sini mungkin tak ada pertandingan wow bulan, tetapi di PPD di Kelantan berkemungkinan ada pertandingan sebegitu dan sebagainya. Okay. Itulah serba sikit gambaran kasar berkaitan dengan SKPM kualiti sekolah setakat hari ini. Sebagaimana saya katakan tadi, kami masih lagi kadang-kadang tu menerima pandangan-pandangan daripada pihak PPD, pihak jabatan dan juga pihak bahagian. Sekiranya ada perubahan-perubahan yang terkini nanti, insya-Allah saya akan kongsikan kemudian. PKS untuk ini ada satu soalan ataupun cadangan. PKS untuk standard 1 sesuai dibuat oleh PGB sendiri. Kalau PGB seperti PK, skor yang diberi biasanya tertinggi. Okey. Berkaitan dengan siapa yang akan mengisi standard 1 ini, sebenarnya dia kalau ikutkan kita dalam SKPM diisi oleh mereka yang dilantik selaku PKS PPS, pasukan pelaksana standard. Biasanya yang dilantik itu untuk standard 1 ni kebanyakannya PK1, PK HAM dan PK KOKO. Kenapa pada peringkat awal ataupun kenapa kita tidak melantik guru besar atau pengetua? Sebab guru besar atau pengetua ni sebenarnya dia adalah ketua untuk setiap standard. Jadi tidak adil lah bagi dia, terlalu banyaklah dia nak jaga kan. Dia kena jaga semua sebenarnya. Standard 1 sekarang ni komponen 1 sampai komponen 3. Kemudian aspek 1 sampai aspek 9 untuk komponen 1. Standard 1 sampai standard 4 untuk komponen 2. Kemudian aspek pencapaian kami lagi nak jaga. Sebab tu kami sebenarnya tidak bersetuju untuk PGB itu dilantik sebagai orang yang menilai begitu.
Orang yang menilai. Jadi tapi walau bagaimanapun biasanya standard 1 ini sekolah melantik PK lah. GPK 1, 2 ataupun 3. Begitu. Sebenarnya tidak timbul sepatutnya isu PK takut dengan pengetua bagi skor tinggi itu sebab ini adalah penilaian untuk sekolah sebenarnya. Kami tidak menggrade sekolah. Sepatutnya dia begitulah. Okey. Tapi terima kasih untuk cadangan itu Puan. InsyaAllah. Okey. Ada soalan-soalan lain sebelum saya terus ke slide yang kedua. Slide yang kedua ni saya nak menunjukkan bagaimana ia berada di sistem, bagaimana bentuknya. Adakah kemungkinan dari pihak PPD, ada soalan ni, adakah kemungkinan dari pihak PPD yang menetapkan bahawa sekolah-sekolah daerahnya jangan memberikan skor PKS yang rendah? Sepatutnya ini tidak berlaku lah. Sepatutnya ianya tidak berlaku. Sebab sebagaimana yang saya katakan tadi, kami tidak menggrade, kami tidak ranking sekolah. Skor ini untuk sekolah sebenarnya. SKPM ini kami reka untuk sekolah. Untuk mereka melihat sejauh mana perkembangan dan juga kekuatan diri mereka untuk mereka tambah baik. Dekat aspek mana dan sebagainya. Sepatutnya ini tidak berlaku lah. Sepatutnya sekolah mengisi skor yang sepatutnya untuk sekolah mereka. Sepatutnya begitulah. Terima kasih. Soalan lagi. Sebenarnya begini, kami sebenarnya telah pun memberikan taklimat kepada sekolah-sekolah RS. Sistem kami adalah lebih kurang berbentuk teori atom, di mana bila dia bertembung tu dia pecah-pecah dan sebagainya. Jadi kami telah pun memberi taklimat kepada sekolah-sekolah RS, rakan strategi SKPM. Di bawah rakan-rakan strategi SKPM tu ada 2 menti. Jadi RS beri taklimat kepada menti. Kemudian menti lah yang akan mungkin memperkenalkan ataupun memberi taklimat atau penerangan berkaitan dengan SKPM ni. RS biasanya lah sekolah-sekolah rakan strategi. Tapi kalau ada keperluan, insya-Allah boleh ada keperluan. Hantarlah surat kepada jemaah nazir yang berdekatan di negeri-negeri yang berdekatan. Insya-Allah saya rasa mereka tidak keberatan sekiranya ada kelapangan, mereka akan datang. Tapi seperti mana saya nak maklumkan terlebih dahulu, kami agak sibuk sikit lah kalau dah buka sekolah tu. Tapi insya-Allah cubalah hantar surat mohon buat permohonan kepada negeri-negeri jemaah nazir negeri yang berdekatan, insya-Allah. Untuk standard 1, adakah mesti merangkumi 9 bidang hanya bidang yang perlu penambahbaikan? Okey. Pengisian semua. Untuk standard 1 pengisian semua. Untuk aspek 1 hingga aspek 9 semua. Semua. Bukan hanya yang perlu penambahbaikan saja, semua. Okey. Ada soalan lain? Saya nak minta maaf sekiranya ada sikit gangguan semasa saya menyampaikan sebab masih lagi perkara ni masih lagi baru bagi saya jugalah penerangan di secara online ni. Okey, selain elemen 5 yang ditambah, elemen 1 SKPM juga berbeza dengan yang standard 3.1 hingga 5.35 ini pihak sekolah tidak perlu risau sebenarnya sebab skor ini akan diambil secara automatik dari sistem. Sekiranya nanti sistem, contoh saya mengambil contoh sistem pentaksiran yang baru diperkenalkan, nanti sistem ini juga akan berubah, akan menyesuaikan keadaan. Jadi tak perlu risaulah yang bahagian ini. Terima kasih. Okey, cadangan saya standard 1 diberikan oleh PPD atau JPN atau apa-apa jatuh kasih yang dibentuk dan besar. Okey, insya-Allah tuan, saya akan bawa cadangan tuan ini kepada pihak jemaah nazir, insya-Allah. Okey. Tandingan tapi guru sebagai jurulatih. Okey, setakat ini kami hanya memberi ataupun membenarkan pertandingan yang mempunyai hadiah yang diberikan kepada pihak guru atau pihak sekolah. Untuk jurulatih setakat ini kami masih lagi tak buka, tetapi cadangan ini telah pun dibawa, insya-Allah lah, insya-Allah. Cadangan ini telah bawa di peringkat yang lebih tinggi untuk kami pertimbangkan, insya-Allah. Memang ada lah sebab dia orang kata saya bawa budak peringkat kebangsaan dan sebagainya, saya tidak menyertai pertandingan, tetapi saya tak boleh claim
Saya tak boleh claim saya punya kita kata pencapaian itu. InsyaAllah. Terima kasih atas cadangan ataupun soalan tadi. Ada soalan lain tak? Adakah KPM akan memaklumkan pakai ini sebagai penambahkan kepada SKPM semata-mata atau platform untuk membantu sekolah, contohnya keperluan infrastruktur? Okey, konsep SKPM kualiti sekolah ni sama dengan SKPM G2. Dia tak dibeza. Cuma SKPM kualiti sekolah ni kami datang dengan bentuk baru, itu sajalah. Konsep, fungsi dan sebagainya sama. Sama. Cuma kami ingin melihat infrastruktur di depan tadi, prasarana dan sebagainya tu, sebab kami nak mengambil kira benda-benda tu dalam penentuan skor sebenarnya. Itu yang utama. Okey, sambungan soalan di sebelumnya, sebabnya melalui SKPM ini sangat jelas kelebihan. Ya, betul, saya setuju. Sebab tu kami mereka bentuk sedemikian untuk kami mendapatkan satu skor yang adil untuk semua. Di mana SKPM kualiti sekolah yang SKPM G2 hari itu kami hanya ada pengisian di pengurusan kami saja. Kami tidak mengambil kira lokasi, struktur, kemudahan dan sebagainya. Tapi kali ini kami akan cuba untuk berlaku lebih adil seperti mana yang saya tunjukkan tadi. Terima kasih. Okey, sekali lagi saya nak terangkan MOEIS ni adalah Ministry of Education Information System. Kita juga memanggilnya sebagai IDMI. Okey. Saya nak menunjukkan bagaimana nak masuk dalam sistem ini untuk kepaparan SKPM sistem SKPMG, SKPM kualiti sekolah untuk sekolah mengisi skor lah. Okey, saya akan teruskan. Mula-mula paparan apabila kita menaip ataupun kita di address internet address itu, kita akan carilah di Google atau sebagainya pun boleh, ataupun kita nak menaip idme.moe.gov.my pun boleh. Bila kita dah type, maka paparan sebegini akan keluar. Kita akan mengisi nombor kad pengenalan, kita tekan daftar, nanti dia akan keluar, dia minta password dan pengesahan rangkai kata. Itu. Tapi sebelum tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan sistem ini, tuan-tuan dan puan-puan kena mendaftar sebagai pengguna dulu. Tuan-tuan dan puan-puan kena mendaftar sebagai pengguna. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak begitu mahir bagaimana nak mendaftar, tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanyakan kepada pegawai ICT tuan-tuan dan puan-puan lah. Dan saya tidak pasti sama ada sistem ini telah pun sampai di peringkat JPN ataupun peringkat sekolah lah. Tapi saya dapati ada juga sekolah-sekolah guru-guru yang telah pun diarahkan untuk mendaftar di dalam sistem ini. Okey, apabila telah dimasukkan nombor IC tadi dan mengesahkan rangkai kata, kemudian mengisi password, maka paparan ini akan keluar. Paparan ini akan keluar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di paparan sebelah kiri ada drop down menu itu. Kita klik di bahagian aplikasi. Kita klik di bahagian aplikasi. Aplikasi ni ada dua, satu di paparan yang di paparan utama dan juga di sebelah kiri, paparan menu sebelah kiri. Ada dua-dua boleh. Klik salah satu boleh. Okay, kemudian kita klik aplikasi, dia akan keluar satu paparan sebegini. Okey. Untuk SKPM kualiti sekolah, dia berada di ikon pengurusan institusi. Dia berada di ikon pengurusan institusi. Nanti dia mungkin akan ada banyaklah subtopik di dalam sistem ini, di dalam sistem aplikasi ini. Tapi untuk SKPM G2, SKPM kualiti sekolah, dia berada di ikon pengurusan institusi. Kita akan klik di ikon pengurusan institusi, kemudian dia akan keluar paparan sebegini. Di sebelah kiri menu bar ini ataupun drop down menu ini ataupun di menu ini, dia akan ada banyak nanti. Tapi untuk contoh ini dia ada penilaian dan pemeriksaan. Jadi kita klik di bahagian penilaian dan pemeriksaan sebab untuk pengisian skor kita menganggap dia sebagai penilaian lah. Okay, kita klik di bahagian penilaian dan pemeriksaan, dia akan keluar ikon ataupun dia akan keluar paparan sebegini. Nanti bila sistem ini telah boleh diguna pakai, berkemungkinan akan ada beberapa perkara lagi di sini. Berkemungkinan bukan SKPM saja, tapi ini contoh je lah. Kemudian kita kliklah di tindakan. Di nama penilaian SKPM kualiti sekolah, kita klik di bahagian tindakan, nanti dia akan keluar lah.
Okey, dia akan keluar yang paparan sebegini. Seperti mana yang saya katakan tadi, dia akan ada 3 komponen. Okey. Jadi dekat sini dia ada komponen kekuatan kami, komponen yang pertama, kemudian komponen pencapaian kami, yang terakhir komponen ketiga pengurusan kami, kemudian rumusan skor untuk melihat skor akhir berapa yang sekolah dapat, kemudian rumusan perakuan. Yang 3 ni komponen yang tadi, dan kemudian ini adalah komponen untuk melihat skor dan juga komponen untuk melihat rumusan perakuan. Okey, kita pilih yang mana? Kita nak isi yang mana? Okey, mula-mula 2 bulan yang pertama kita nak isi kekuatan kami kan. So kita kliklah di bahagian tindakan kekuatan kami. Maka beginilah rupa bentuknya. Sebelah kiri ada menu aspek 1 sampai aspek 9 tadi kan. So kita pilihlah, kita nak isi aspek 1 dulu. Kita klik di bahagian aspek 1 ini, maka dia akan keluarlah begini. Paparan yang di instrumen tadi lebih kurang je lah, tapi ini adalah paparan di sistem. Okey, bentuk paparan di sistem. Kemudian klik sajalah penskoran itu mengikut skala yang telah saya tunjukkan tadi, seperti mana yang telah saya tunjukkan tadi. Seperti mana yang saya ada sebutkan awal tadi, skala ini mungkin akan berubahlah mengikut kesesuaian setelah mendapat feedback daripada bahagian-bahagian dan juga sekolah, PPD dan jabatan. Tapi kalau ada pembaharuan nanti saya akan bagi tahu insya-Allah. Okay. Kemudian kita isilah macam biasa. Okey, macam biasa. Kemudian okey. Kemudian kita isilah selesai aspek 1, kita pergilah aspek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 sehingga seterusnya, sehingga akhirlah. Oh, tak ada suara? Ada Okey. Kita isilah. Setelah selesai mengisi kekuatan kami, maka kita dah masuk, katakanlah kita dah masuk bulan yang ketiga, bulan keempat, kita nak mengisi pengurusan kami, maka seperti mana tadi juga kita pilihlah bahagian ataupun perkara pengurusan kami, maka kita kliklah di bahagian tindakan dan dia akan keluar. Okey. Dia akan keluar begini. Okey, dia ada menu di sebelah kiri dan juga tuan-tuan dan puan-puan boleh klik gambar. Sama je. Menu dan gambar tu dia sama je. Okay. Maka dia akan keluarlah satu-satu. Nanti boleh isi. Okey. Mula-mula seperti mana biasa, yang ini kena melantik pasukan pelaksana standard lah, seperti mana SKPM G2. Sama saja. Cumanya saya nak ingatkan, minta tuan-tuan dan perempuan kalau ditanya oleh pihak sekolah, untuk mengisi pasukan pelaksana standard ini, sistem akan capture ataupun akan menyedut maklumat data daripada e-operasi. Jadi sekolah kena sentiasa memastikan setiap data di dalam e-operasi itu diupdate dan tepat. Kalau tidak nanti, kalau guru itu katalah guru baru berpindah masuk, bila kita nak daftarkan dia sebagai pasukan pelaksana standard, kita tengok tak ada nama dia. Ini berkemungkinan disebabkan oleh e-operasi belum di-update ataupun belum dikemas kini. Okay. Inilah rupa di paparan. Tuan-tuan dan puan-puan jangan risau, saya akan kongsikan dengan peneraju, nanti peneraju boleh sharekanlah slide ini untuk tuan-tuan dan puan-puan lihat. Seperti mana yang saya katakan tadi, tuan-tuan boleh klik dekat atas dan juga tuan-tuan boleh klik di sebelah kiri menu barnya. Okey. Okay, saya teruskan. Inilah ini masih lagi melantik PPS, sama saja dengan SKPM yang lama. Ini kena hands on tuan-tuan dan puan-puan baru kita dapat lebih pemahaman. Saya tunjuk macam ni je dia kurang kita dapat tangkap lah. Tapi tak apa, nanti bila sistem ni dah keluar kita boleh berlatih insya-Allah. Okey, ini tak ada apalah dia semua. Okey, kemudian kita nak mengisi standard 1 kepemimpinan, kita klik, nanti dia akan keluarlah begini. Cuma klik di radio button, dia panggil yang bulat-bulat ni, kita klik dekat bulat-bulat ni untuk mengisi skor tu, kita panggil radio button. Okey. Okey. Okey, tak ada apalah. Ni saya nak tunjukkan bentuknya saja sebab kita memang akan kurang faham sebab kita tak buat hands on kan. Nanti kita akan buat hands on-nya. Okey. Okey.
PDPC, ini untuk PDPC. Pengisian evidence. Seperti mana yang saya katakan tadi, evidence hanya diisi setelah selesai pengisian skor untuk setiap standard. Standard 1, satu evidence-nya. Standard 2, satu evidence, pengisian evidence-nya. 3, 1, 3, 2 dan 3, 3, kemudian standard 4. Dia bukan lagi untuk setiap aspek. Dia untuk setiap standard saja. Okey, pencapaian kami, kekuatan kami, pencapaian kami, komponen yang ketiga sama juga, kita pilih daripada paparan ini, kita pilihlah untuk mengisi kekuatan pencapaian kami dan dia akan keluar, kita akan isilah. Ini seperti mana yang saya bagi tekan awal tadi, berkemungkinan besar dia akan sedutlah, dia akan ambil daripada subsistem yang berada di kementerian untuk mengisi pencapaian murid dari segi akademik, co-curriculum dan juga HAM. Okey, jika didapati ada soalan daripada Puan Mazira. Jika terdapat skor rendah, apa intervensi akan diberikan oleh pihak tuan? Kami tak ada apa-apa intervensi lah. Itu adalah skor penerapan sekolah lah. Tapi seperti mana yang ditanyakan tadi, adakah ianya boleh dijadikan satu alat pengukur untuk pihak SISC dan SIP membimbing sekolah? Iyalah, boleh lah. Jadi perkara ini boleh digunakan oleh pihak SISC dan SIP untuk membimbing sekolah lah. Daripada kami memang tak ada apa-apa lah. Itu hanyalah penerapan kendiri sekolah dan kami berharap dengan adanya perskoran ataupun dengan skor itu sekolah dapat perbaikilah dan dapat mengenal pasti bahagian-bahagian ataupun aspek-aspek mana yang perlu ditambah baik. Kerana aspek itu agak detail, jadi dia boleh sekolah boleh tahulah kat mana yang dia kena tambah baik dan sebagainya untuk tujuan penambahbaikan. Dia sebenarnya ada cemerlang baik, sederhana dan perlu tindakan segera. Untuk perlu tindakan segera tu biasanya pihak PPD dan juga pihak jabatan lah yang akan mengambil tindakan dan sebagainya lah. Untuk kami tak ada, daripada Jemaah Nazir memang tak ada lah. Kecuali kami diminta datang untuk memberi pengiktirafan skor yang cemerlang itu. Okay. Pencapaian kami, murid auto, kemudian pencapaian guru diisi, pencapaian sekolah pun diisi jugalah. Okey. Saya rasa untuk bagaimana bentuk paparannya di sistem itu telah pun saya tunjukkan. Untuk yang lebih detail tu kita kena tunggulah. Kita kena tunggu sistem itu boleh digunakan, baru kita boleh hands on dan kita tengok yang bagaimana nak apa dia punya, kita kata kaedah-kaedah pengisian dan sebagainya, bagaimana kita nak mengetik dan sebagainya, dan bagaimana skor itu dijana, dikeluarkan, itu semua kemudian. Untuk setakat ini sistem ini belum lagi boleh digunakan. Kalau tak silap saya sekarang ni guru-guru sedang mengisi, saya tak begitu pastilah. Tapi ada juga rakan-rakan saya yang saya lihat sudah pun ataupun sedang mendaftar di dalam sistem ini. Sistem ini bukan hanya akan digunakan oleh pihak Jemaah Nazir di bawah SKPM Quality at Sekolah sahaja, tetapi akan digunakan oleh semua aplikasi-aplikasi, contoh SSDM, APDM dan sebagainya. Okay. Saya rasa kalau tak ada apa-apa lagi, itu sahaja daripada saya. Saya dah terangkan instrumen SKPM itu sendiri, slide yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, saya memaparkan secara sepintas lalulah bagaimana bentuknya apabila dia berada di dalam sistem, bagaimana nak masuk dan sebagainya. Dan yang selebihnya tu nanti akan diberitahu kemudianlah dari semasa ke semasa, insya-Allah. Kita berharaplah untuk sesi persekolahan 2023-2024 sistem ini boleh diguna pakai, telah boleh diguna, sedia dan boleh diguna pakai untuk pihak sekolah. Dan akhir kata saya mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih, berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak SIP Partners yang telah mengundang Jemaah Nazir untuk berkongsi maklumat berkaitan dengan SKPM Quality at Sekolah ini. Moga dengan apa yang telah kami sampaikan ini sedikit sebanyak dapat membantu kerja buat tuan-tuan dan puan-puan dalam membantu pihak sekolah dari semasa ke semasa. InsyaAllah sekali lagi terima kasih daripada pihak saya selaku wakil daripada Jemaah Nazir. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Cik Zainuddin atas perkongsian ilmu kita pada pagi ini, dan kita dapat melihatlah SKPM kualiti at sekolah ini menjadi satu rujukan kepada kita semua untuk pemantauan dan juga sesi bimbingan apabila kita turun membimbing di sekolah. Dan kita juga perlu letakkan orang yang mahir pada ikut tanggungjawab supaya skor yang diberikan itu adalah lebih tepat. Dan kita melihat juga kekuatan SKPM kualiti at sekolah ini adalah lebih jelas jika kita bandingkan dengan SKPM G2 sebelum ini. Baik, seterusnya kita akan buka kepada sesi soal jawab dan tuan-tuan dan puan-puan bolehlah masuk ke dalam kita punya webinar ini sekiranya ada soalan-soalan yang hendak ditanya. Atau tuan-tuan dan puan-puan boleh type dan saya akan tolong bacakan. Ya. Okey, ada satu soalan daripada Cik Abdullah. Cik Abdullah. Assalamualaikum Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Tuan, saya nak tanya sikit tentang pengisian yang terbaru ni. Cik Abdullah. Silakan Cik Abdullah. Okey. Yang pertama, tadi dikatakan bahawa pengisian ni berlaku sampai hujung tahun. Kemudian pada setengah tahun yang pertama diguna pakai untuk masuk kepada penerapan daripada pihak Nazir. Betul? Betul tak? Begini tuan, setelah pengisian dibuat, katalah dah habis hujung tahun, maka skor dah keluar. Katalah sekolah ni skornya cemerlang. Jadi sekolah ada dua pilihan. Sama ada nak biarkan dia cemerlang macam itu sahaja ataupun dia nak minta cemerlang dia itu diiktiraf ataupun ditaraf dan diberi kita kata diberi macam pengiktirafan lah. Okey, jadi kalau dia nak minta pengiktirafan, dia ada beberapa syarat. Okey, antara syarat-syaratnya seperti yang Tuan katakan tadi, sekurang-kurangnya pada pertengahan tahun tu dia telah selesai mengisi. Macam tu. Kita buat syarat ini supaya sekolah tidak mengisi secara last minute. Kita nak tengok proses itu diisi daripada awal tahun, kemudian dia betulkan sehinggalah skor itu kita kata disahkan ataupun diambil kira disahkan persekolahan itu pada hujung tahun. Macam tu. Maksudnya pihak Nazir tidak menentukan lagi kemasukan dia. Dulu kan 2 kali kemasukan, 2 kali pengisian. Maknanya sekarang ini kalau sekolah tu tak nak minta diverifikasikan, maknanya dia boleh isi di hujung tahun. Dia akan hantar di hujung tahun. Itu maksudnya. Kita tidak menggalakkan pengisian last minute, tetapi kita mengambil kira skor yang terakhir lah. Macam tu. Jadi bagi sekolah-sekolah yang cemerlang ni, dia sepatutnya mengisi secara berterusan. Macam tu. Maaflah Tuan, saya tanya Tak apa. Tuan. Terima kasih. Sekiranya tidak ada lagi arahan pengisian 2 kali. Dapatan Tuan lah sendiri, apa yang Tuan akan rasakan tidak ada arahan daripada pihak Nazir untuk mengisi dapatan 2 kali. Okey. Sebenarnya kami nak di pihak kami nak memudahkan lah. Sebab masa SKPM G2 dulu, mula-mula kami suruh isi 3 kali, kemudian 2 kali. Sebenarnya kami nak melatih sekolah mengisi SKPM itu dengan penuh kita kata credibility yang tinggi, validitinya. Sebab tu pada ketika itu kami menekankan proses kerja. Sebab tu kami kata pasal 1, pasal 2 dan pasal 3. Kami nak melatih sekolah agar mengisi mengikut proses kerja yang betul. Jadi kami kemudianlah di pihak kami menganggap untuk SKPM kualiti sekolah ini, sekolah telah pun biasa
dah mahir dan dah tahu bagaimana proses kerja itu dan bagaimana nak mengisi SKPM. Jadi dengan itu kami pun buat secara terbuka, pengisian itu boleh diisi sepanjang tahun. Dan sepatutnya pengisian itu sebenarnya diisi mengikut proses yang betul lah. Okey, diisi mungkin pada bulan 5 keseluruhannya, kemudian ada penambahan, pembetulan skor, peningkatan skor dan sebagainya sehinggalah skor itu ditamatkan pada hujung tahun. Begitu Tuan. Terima kasih Tuan. Sama, terima kasih. Ada lagi soalan? Okey, Cik Suhaimi Sabran. Cik Suhaimi Sabran, ada soalan? Silakan Tuan. Assalamualaikum, dengar tak? Ya, dengar insyaAllah. Okay. Encik Nurdin nak tanya dalam portal yang baru ni, sekolah boleh melihat tak skor standard 5? Sebab tahun-tahun sebelum ni tak nampak kan. Saya jadi pengetua 2016-17 sampai sekarang pun saya tak tahu sekolah saya. Ya, saya. Okey, baik. Sepatutnya begitulah. Sepatutnya nanti skor akhir itu memang akan boleh dilihat oleh pihak sekolah. Pada proses setelah selesai proses pengisian dan apapun juga proses yang sepatutnya itu nanti seperti mana yang saya katakan tadi, langkah yang terakhir itu memang skor akan dijana oleh sistem dan sekolah memang boleh lihat skor akhir itulah. Terima kasih. Okey, ini ada satu soalan daripada online. Kerap kali berlaku skor standard 4 tidak selari dengan verifikasi oleh JPN dalam PDP guru terutamanya 4.6. Boleh Tuan ulas dan cadang untuk langkah penyelesaian bagi memastikan matlamat ini? Sepatutnya kalau kita melihat kepada rubrik terutamanya 4.6 tu di standard 4 itu, sepatutnya skor kita sama lah kan, sepatutnya. Tapi memanglah kalau kita tengok kadang-kadang sekolah itu memberikan skor yang lebih tinggi. Tetapi kalau di pihak kami lah, pengalaman saya selaku nazir, apabila ke sekolah membuat melihat PDP guru, kami tak ada, kami orang luar, jadi kami melihat memang seadanya lah. Kalau ada kami letak ada dan berapa tahap kualitinya. Kalau tahap kualitinya 1, maka kami letak 1 lah. Exactly lah, sejujur-jujurnya lah, sincerely lah. Jadi kalau saya rasa kalau kita berpegang kepada itu, berkemungkinan skor kita sama lah rasanya, sepatutnya sama lah. Sepatutnya. Sebab kami memang kalau tak ada, tak adalah. Kalau ada, adalah. Kalau ada tu berapa skor kualitinya. Dia ada rubrik 1, 2, 3, 4 ataupun 1, 2, 3 dan sebagainya tu. Memang kami melihat sebenar-benarnya lah. Sebab bagi kami skor ini dia tidak ada kaitan pun sebenarnya dengan PB, PPP tu. Skor SKPM ini hanyalah untuk sekolah ataupun untuk guru memperbaiki diri. Jadi kalau kita bagi dia rendah, tidak bermakna dia tidak bagus. Itu bermakna mungkin ada beberapa tempat yang dia kurang, yang perlu dia perbaiki. Itu sebenarnya tujuan SKPM ini, standard 4 itu terutamanya. Jadi kita gunakan skor yang kita beri pada dia tu sebagai asas untuk kita membuat bimbingan. Macam tu. Kalau kita bagi dia tinggi, jadi tak adalah bimbingan ataupun maksudnya dia perfect lah. Macam tu. Itu jawapan saya lah. Agak sukar jugalah sebenarnya. Macam tu. Terima kasih. Adakah hanya melalui IDMI untuk mengisi SKPM? Ya, selepas ini kami diberitahu semua sistem-sistem yang berada di kementerian akan berada di dalam rumah IDMI ataupun MOEIS ini. Itu jawapan saya. Setakat inilah kami diberitahu. Seterusnya, pemantauan PDP masih menggunakan instrumen standard 4 kan? Ya, betul. Kami tetap akan menggunakan standard 4. Sama.
Seterusnya soalan semasa pengisian skor banyak sudah diisi, tiba-tiba blackout, apakah data yang diisi itu simpan dan boleh disambung semula? Okey, kami tidak pasti yang ini sebab sistem ini dibangunkan oleh pihak bahagian pengurusan maklumat. Tapi apapun insya-Allah lah saya akan cuba berhubung dengan pihak ibu pejabat dan akan maklumkan agar sistem ini auto save ataupun disimpan secara automatik. Terima kasih. Ya. Yang berkesan oleh SIP. Mekanisme macam mana? Dekat bimbingan berkesan SKPM, Quality at Sekolah. Ada satu soalan di live chat. Okey, saya tak nampak. Oh, tak nampak. Okey, adakah mekanisme bimbingan? Yang berkesan. Apakah mekanisme bimbingan? Saya kurang arif berkaitan dengan bimbingan yang berkesan ini. Cuma kalau di pihak Jemaah Nazir kami menasihat berdasarkan surat-surat perkeliling ikhtisas, surat-surat siaran, buku ataupun garis panduan yang sedang dan masih berkuat kuasa dan juga SKPM Quality at Sekolah lah. Jadi kami membimbing, menasihat sekolah, guru berdasarkan dokumen-dokumen ini. Terima kasih. Okey, mohon pencerahan pengisian SKP awal tahun depan adalah untuk data sekian ribu yang berisi agregat data. Okey, saya tidak dapat menjawab soalan ini secara tepat. Bukan tuan sahaja yang bertanya, ramai juga yang bertanya berkaitan dengan perkara ini. Tetapi untuk setakat ini memang tak ada lagi surat daripada Jemaah Nazir yang dikeluarkan, arahan yang dikeluarkan untuk mengisi sama ada SKPM G2 ataupun SKPM Quality at Sekolah ini. Jadi kita tunggulah arahan bila pengisian ini akan berlaku. Ada juga yang bertanya kalau tak isi tahun ini bagaimana KPI, plan strategik dan sebagainya kan. Tapi untuk setakat ini jawapan saya ialah kami masih lagi tidak menerima apa-apa surat arahan. Tunggulah arahan-arahan yang seterusnya. Kalau ada arahan pengisian nanti insya-Allah akan diberitahu kepada pihak jabatan dan juga PPD serta sekolah lah. Terima kasih. Ada lagi soalan yang tuan-tuan nak tanya? So, Cik Suhaimi Sabran, lagi sekali Cik Suhaimi Sabran. Ya, silakan tuan. Silakan. Silakan tuan soalannya. Silakan Cik Suhaimi. Ya, Cikgu Kula. Ada soalan daripada Cikgu Kula. Ya, silakan cikgu. Oh, Cikgu Kula. Silakan Cikgu. Silakan Cikgu Kula. Okey, soalan seterusnya. Ada soalan lagi? Ni ada soalan di Ya. apakah terdapat bilangan latihan profesional untuk meningkatkan kreativiti PDP dalam standard 4? Jika ada, alhamdulillah. Setakat ini saya menjawab sebagai pegawai di Jemaah Nazir lah. Setakat ini kami memang tak ada latihan
profesional untuk meningkatkan kreativiti PDP dalam standard 4 untuk guru-guru tu memang tak ada lah. Memang tak ada. Ada lagi soalan? Okey, ada lagi soalan? Tak ada. Nampaknya macam dah tak ada soalan dah tuan. Ada satu saya tengok. Saya fikir kerap kali latihan profesional telah diberikan untuk meningkatkan kreativiti PDP, namun kurang menjadi amalkan instrumen SKPM boleh digunakan. Sememangnya instrumen SKPM ni sepatutnya, standard 4 ni sepatutnya digunakan sebagai garis panduan dalam melaksanakan PDP yang berkesan. Sebab kami pun kalau kami keluar ke sekolah mencerap guru, kami akan menggunakan SKPM standard 4 ini untuk melihat PDP dalam kelas. Ya. Okay, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Tuan. Terima kasih Tuan Zainuddin. Alhamdulillah ya. Ya Tuan. Ya insya-Allah. Alhamdulillah. Baik. Cuma saya nak bertanya satulah, kebimbangan saya ni sebagai SI Partner Plus ni, saya rasa kawan-kawan pun sama. Kita bimbang berlakunya pemekatan di peringkat PPD, terutama ketua PPD lah. Seperti yang saya tanya tadi, mereka mungkin bimbang nanti jika bagi skor rendah atau sekolah menarafkan dengan sebenarnya, kadang-kadang ada arahan lisan ataupun mungkin dari segi guru besar sendiri atau PGB sendiri atau PPD yang tak nak bagi markah yang terlampau rendah. Dibimbangi perkara sedemikian. Jadi sebagai SIP, apa yang kita ataupun apa yang boleh kita bantu sekolah untuk supaya mereka benar-benar faham bahawa PKS ini untuk sekolah mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dia sebagai untuk menyemak kerja buat mereka. Kita bimbang berlaku pemekatan yang seolah-olah nanti kalau markah rendah beginilah contohnya akan didatang nazir dan sebagainya. Jadi apa yang sepatutnya kita perlu bimbing supaya mereka ni benar-benar memahami bahawa SKPM kualiti sekolah ni bukan untuk penarafan untuk grading mereka, lebih kepada untuk penilaian kendiri sekolah terhadap keadaan sebenar sekolah. Baik, terima kasih Tuan. Sebenarnya daripada mula SKPM ini diperkenalkan, memang SKPM ini sebenarnya untuk sekolah. Dia bukan untuk pihak kementerian dan sebagainya, untuk sekolah melihat, menilai diri mereka, sekolah mereka, kemudian perbaiki dari masa ke semasa. Berdasarkan sebab apa juga benda rubrik dan sebagainya yang ada dalam dokumen SKPM itu diambil daripada akta, diambil daripada peraturan-peraturan pendidikan, diambil daripada surat keliling, surat siaran, garis panduan yang masih dan sedang berkuat kuasa dan sebagainya. Itu semua adalah perkara-perkara yang memang sepatutnya dilaksanakan oleh pihak sekolah. Jadi sepatutnya benda ini dijadikan sebagai satu dokumen, rujukan ataupun satu dokumen penarafan kendiri untuk melihat di mana dan apa yang sepatutnya mereka lakukan. Itu memang konsep ataupun tujuan SKPM secara total, secara besarnya lah daripada awal diperkenalkan. Tapi memanglah ada juga kata-kata yang kalau rendah nazilatan, sebenarnya tidak begitu. Kami ke sekolah tidak pernah menarah sekolah ni nombor 1, sekolah ni nombor 2 menggunakan SKPM ni, tak ada. Tapi untuk seperti mana soalan tuan tadi, untuk memastikan pihak-pihak tertentu akur terhadap perkara ni, tu agak sukar jugalah nak saya jawabkan. Sepatutnya sebenarnya pihak-pihak ini telah pun diberikan penataran sebenarnya daripada Jemaah Nazir sendiri. Tapi berkemungkinanlah ini cadangan daripada saya. Mungkin boleh satu ketika diadakan sesi, kita kata sesi temu bual ataupun sesi libat urus di peringkat jabatan PPD bersama dengan Ketua Nazir Sekolah ataupun Timbalan Ketua Nazir Sekolah, agar ianya boleh dijadikan sebagai satu panduan lah ataupun
kekuatan yang ada di situlah wujudkan sesi-sesi sebeginilah. Saya rasa itu adalah, dan libatkan juga PPD dan jabatan. Mungkin dengan cara ini masing-masing akan lebih faham, lebih dapat menyelami sebenarnya apakah dia sebenarnya SKPM, kualiti sekolah, SKPM G2 dan sebagainya. Itu cadangan daripada saya lah, berkemungkinan. Terima kasih. Okay, terima kasih Tuan. Terima kasih. Sama. Ambil maklum. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji Salahuddin. Tuan, ada satu lagi soalan di situ. Baik. Oleh Cik Zakaria Osman. Okey, dalam taklimat sebentar tadi ada menyatakan terdapat pegawai PPD yang membuat verifikasi ke sekolah. Boleh nyatakan siapa pegawai tersebut? Okey, saya menyatakan tadi pihak PPD akan membuat verifikasi di dalam bulan yang ketiga dalam sesi persekolahan setelah sekolah mengisi kekuatan kami. Setakat ini kami tidak lagi menerima apa-apa arahan siapa yang akan melihat dan sebagainya. Cuma kami diberitahu nanti pada bulan yang ketiga pihak PPD akan mengesahkan macam mana sekolah mengesahkan pengisian, begitu jugalah nanti pihak PPD akan mengesahkan perkara berkaitan dengan komponen pertama, pengesahan berkaitan dengan aspek kekuatan kami tadi. Itu saja. Maksudnya pihak PPD lah yang akan mengesahkan, membuat pengesahan, mungkin dalam bentuk klik sahkan ke macam mana ke, macam itulah lebih kurang. Tapi pihak PPD akan diminta untuk mengesahkan, sebab di peringkat Jemaah Nazir kami tak tahu sama ada apa yang dinyatakan sekolah ini betul, tak betul dan sebagainya. Terima kasih. Tuan, ada satu istilah soalan daripada Puan Sida Siddiq. Okey. Saya mencadangkan agar Jemaah Nazir membuat rubrik soalannya. Untuk mendapat pemahaman establishme peringkat. Itulah yang saya katakan tadi Puan Sida. Saya rasa perkara ini memang kadang-kadang kita tidak bercakap di muka surat yang sama berkaitan dengan apabila kita menterjemahkan rubrik dan sebagainya itu. Jadi cadangan saya lah secara peribadi bolehlah sebenarnya dilakukan perbengkelan berkaitan dengan rubrik-rubrik ataupun perkara-perkara yang ada di dalam SKPM itu agar kita mendapat satu pemahaman yang sama. Macam amalan kami di Jemaah Nazir, kami ke mana-mana pun kami akan membentangkan slide yang sama. Kami akan bercakap benda yang sama. Jadi mungkin saya boleh mencadangkan secara peribadi kita buatlah kita buat sesi-sesi perbengkelan, berkemungkinan sesi perbengkelan standard 1, standard 2, standard 4 dan seperti mana yang saya katakan tadi, insya-Allah kalau kita menjemput pihak Jemaah Nazir dan sekiranya ada kelapangan di pihak Jemaah Nazir di negeri-negeri yang terdekat, insya-Allah mereka boleh hadir dan berbincang ataupun kita berdiskusi berkaitan dengan apa maksud rubrik-rubrik yang tertentu dan sebagainya. Terima kasih Puan. Okey, itu saja. Soalan lagi? Rasanya macam dah tak ada lagi Tuan. Kalau tak ada, terima kasih banyak. Rasanya macam dah tak ada, tapi kita tunggu kalau ada soalan yang akhir. Mungkin silakan. soalan yang Soalan yang akhir. tak ada. Ada? Okay. Tak ada? Tak ada. Terima kasih. Tak ada Tuan Tak ada. Nampaknya macam tak ada. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada Encik Zainuddin bin Jami'an, Nazir Sekolah, Jemaah Nazir Sekolah Negeri Melaka atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Banyak manfaat yang kita dapat dan kita akan guna pakaikan apa saja ilmu yang Tuan berikan ini sewaktu kita melaksanakan bimbingan di sekolah dan juga sebagai satu garis panduan kepada sekolah menggunakan SKPM at Quality at Sekolah ini sebagai tool pengurusan di sekolah untuk kita capai hasrat KPM, visi KPM, kemenjadian sekolah. Sekolah berkualiti akan menghasilkan ABC anak baik lagi cerdik. Terima kasih Tuan atas perkongsian ilmu itu dan kita dah sampai kepada penghujung siaran kita. Yang pertamanya ucapan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Zainuddin bin Jami'an. Kami semua warga SIP Malaysia mendoakan Tuan diberikan nikmat panjang umur, nikmat sihat, nikmat kebahagiaan dunia akhirat dan nikmat bekerja dalam dunia pendidikan yang semakin mencabar ini. Baik, terima kasih juga kepada pengerusi SIP Malaysia, Tuan Haji Salahuddin. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa SI Partners Negeri Johor yang menjadi host pada hari ini. Terima kasih kepada Guru Besar SK Bukit Mutiara dan krunya
dan kami bersiaran secara langsung daripada studio TV SK Bukit Mutiara, dan istimewa kepada tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, semoga tuan-tuan dan puan-puan diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan urusan untuk meneruskan perjuangan dalam dunia pendidikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.